Oke, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat petang, selamat malam. Saya harap semua orang boleh dengar ya. Kita akan bersiaran secara live. Saya perlukan seseorang untuk memberi isyarat sama ada audio sistem ini bagus ataupun tidak. Iskandar. Assalamualaikum Iskandar. Dekat sana kah? Iskandar, cuba bagi mesej sikit sama ada jelas ataupun tidak. Samsin Sinon Okey, boleh dengar kah? Dari Kundasang. Boleh? Sam, boleh dengar kah? Okey. Ai boleh dengar? Okey, boleh dengar Okey, malam ini kita ada sembang 3x5. Dr. Rem. Sembang 3x5 ni sebenarnya adalah konsep yang dibincangkan bersama dengan kelab penulis dan alumni UMS yang diketuai oleh Iskandar. So 3x5 tu maksudnya adalah ada 3 topik yang akan dibincangkan dan 3 topik itu tidak berkaitan antara satu sama lain secara rambang sahaja. Dan setiap satu topik itu saya akan bawakan 5 trivia yang menarik. Saya rasa menarik lah. Okay. So malam ini saya akan berkongsi tentang 3 topik. Satu adalah sukan. Kedua adalah kulineri Sabah. Dan yang terakhir sekali adalah Mekah, tentang Mekah. Saya kan dulu pernah di Arab Saudi, mastautin sebanyak 2 tahun. 2 tahun di sana mastautin. Jadi itulah bolehlah berkongsikan sudut pandangan tentang bandar suci Mekah daripada orang yang bermastautin di sana. Sebab kalau kita dapat pengalaman daripada orang luar yang datang, sebab saya pun pernah juga buat umrah mengikut jemaah daripada Malaysia. Tidak banyak yang kita boleh nampak sebab dia adalah berbeza, dia punya sudah ada jalan-jalan yang patut dibuatkan. Kalau kita pergi di sana sendiri as a local, feeling local, dia adalah berbeza. Tapi sebelum tu saya ingin bagi amaran, malam ini saya punya internet ni tidak berapa bagus. Mungkin dia akan putus-putus. Di samping itu saya bersiaran di kawasan dapur rumah saya. Sebab kalau saya buat daripada bilik, internet itu tidak berapa lagi dia tidak kuat. Sebab dia punya hub untuk wifi itu adalah berhampiran dengan kawasan dapur di sini. Jadi kalau ada dengar orang masak-masak tu, ada tukang masak lah tu. Sibuk masak tengah malam kan. Okey. Okey. Yang pertama sekali kita bercerita tentang sukan. Adalah pula yang sibuk melihat saya punya ini adalah ini dipanggil sebagai sigah. Sigah ini adalah salah satu aksesori bagi pemakaian di atas kepala bagi komuniti Kadazan Dusun. Dan juga banyak komuniti orang asal di Sabah lah. Dalam komuniti Bajau pun ada, dalam komuniti sama ada Bajau Pantai Timur ataupun Bajau Pantai Barat. Sama ada, even setengah-setengah tu ada juga komuniti Murut juga ada memakai. Tapi bukan sigah lah, dia pakai di kepala kan, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. So, okay. Kita mulakan yang pertama sekali adalah sukan. Trivia yang pertama untuk sukan ini adalah Olimpik. Okay. Ramai orang tidak tahu. Sebenarnya sukan Olimpik ini adalah merupakan, dalam mana-mana kategori sukan pun, sukan Olimpik ini dianggap sebagai markat sukan yang paling tinggi sekali. Winning the Olympic is dream for everybody. Dalam apa sukan pun, walaupun
Sukan itu mempunyai piala dunia dia sendiri dan sebagainya, tapi Olympic is always the most prestigious. Walau bagaimanapun, ada satu jenis sukan yang mana Olimpik adalah bukan markat tertinggi bagi sukan itu. Dan saya tidak perlu sebut kok, saya rasa ramai orang tahu. Satu-satunya sukan itu adalah bola sepak. Untuk sukan bola sepak, Olimpik bukanlah tempat yang dikatakan the most prestigious punya gelanggang lah. Bagi sukan bola sepak, yang paling prestige adalah Piala Dunia. Dan untuk Olimpik tu, even saya bagi tahu Piala Eropah pun lebih prestige daripada Olimpik. Nobody care about Olympic. Winning Europe punya cup tu, bukan yang kelab tu saya bercakap tentang Piala Eropah yang antara negara itu adalah lebih prestige. Okey. Kenapa sukan bola sepak tidak prestige di Olimpik sedangkan semua sukan lain itu tingkat tertinggi adalah Olimpik? Sebab untuk sukan bola sepak dia ada sebenarnya sukan bola sepak untuk Olimpik itu adalah bukan untuk the best team. Sebab dia adalah mengikut peringkat umur. Setiap pasukan hanya boleh menurunkan pasukannya yang berumur 21 tahun. Maksudnya dia ada limitation tau. Meaning that the football di Olimpik itu bukanlah pertandingan yang paling prestige because you don't have all the best players. Sebab oleh sekatan umur itu. Memang selain daripada umur 21 tahun tu dibenarkan setiap pasukan untuk mengambil beberapa pemain. Saya pun tidak berapa tahu sebab saya pun bukannya pengikut sangat sukan bola sepak ini, tapi saya rasa ada dalam 2 atau 3 orang yang di luar daripada umur 21. Walau bagaimanapun poin dia ialah bola sepak itu di Olimpik tu that is not the best team because of that limitation. Sebab itulah di sukan Olimpik, football itu bukanlah yang paling agung. Paling agung sekali adalah Piala Dunia. Tapi bagi semua sukan lain, yang paling agung adalah Olimpik. Dan bila saya bercakap tentang sukan bola sepak ini, yang bukan paling agung di Olimpik, tapi Piala Dunia dia yang paling agung, ini hanyalah untuk bola sepak lelaki. Bagi bola sepak wanita, Olympic is still more prestigious than World Cup. Sebab dalam bola sepak wanita, tim yang terbaik bertanding di Olimpik. Dia tidak ada sekatan seperti lelaki yang mana ada bawah umur dan mesti di bawah 21 tahun. So, mesti orang tanyakan, kenapa bola sepak kenapa sukan Olimpik ini bola sepak saja yang gatal tidak membenarkan pasukan yang terbaik daripada semua negara. Sedangkan sukan-sukan lain semua dia boleh hantar. Even tenis Rafael Nadal, Federer, Novak Djokovic, Marat Safin kalau dululah kan, semua pemain-pemain terbaik itu bertanding di Olimpik. Serena Williams, Justin Henin, Maria Sharapova bertanding. So kecuali bola sepak. Saya rasa sebab dia adalah sebab FIFA sebenarnya bola sepak adalah industri yang terbesar di dunia, and I'm not talking only about industri sukan. Dalam seluruh industri yang paling kaya di dunia adalah industri bola sepak. Dengan populariti dia itu. So barangkali FIFA ini dia tidak mahulah kalau dia buat Olimpik itu juga, pasukan yang terbaik juga ni, jadi nanti prestige untuk Piala Dunia dia itu akan hilang. Sebab orang akan terbahagi dua. Baru-baru ni pun sudah menang Olimpik, ini menang Piala Dunia. So the excitement is not there. That is one reason. Tapi saya rasa reason yang lebih penting lagi, kenapa Majlis Olimpik Dunia pun dia setuju untuk menjadikan peraturan itu untuk bola sepak, sebab Olimpik itu sendiri dia tidak mahu tenggelam dengan glamournya bola sepak. Sebab nanti bayangkan the best player in the world bola sepak ni bertanding di Olimpik. Siapa mau tengok sukan-sukan lain? Semua akan tenggelam kan? Sebab everybody want to see the best player. Biasanya bola sepak ini kan menjadi agama sukan seluruh dunia. So,
Itu adalah trivia yang pertama, iaitu ramai orang yang tidak tahu bahawa bola sepak lelaki adalah satu-satunya sukan yang Olimpik bukan penanda aras dia yang tertinggi, tetapi Piala Dunianya. Okay. Sekarang ini kita pergi kepada trivia kedua. Trivia kedua ini pula ada kaitan dengan contoh yang saya sebut tadi adalah tenis. Mesti kata, apalah dia tahu pasal tenis? Sudahlah kaki bangku, sudahlah tangan kayu. Yalah, kita semua ni, saya peminat tenis tahu. Jangan main-main kalau tenis. Saya tahu sejarah tenis. Cakaplah siapa pemenang Grand Slam untuk wanita atau lelaki bagi terbuka Amerika Syarikat sebagai contohnya, bagi the last 20 years, saya boleh sebut. Saya boleh sebut pun orang itu kalahkan siapa dan menang berapa poin. Okay, anyway, yang saya mau cakap ini adalah tentang mitos di dalam tenis. Mitos di dalam tenis ini bagi ramai orang yang bersangkaan bahawa Roger Federer itu adalah pemain terbaik tenis. Okey, kamu boleh menyangkal tentang ini, tapi saya mau bagi tahu bahawa he is not. Roger Federer bukanlah pemain terbaik tenis seperti yang diuar-uarkan oleh media dan seperti yang telah diagamakan seluruh dunia. Tetapi pemain terbaik sebenarnya adalah Rafael Nadal. Saya tahu Roger Federer dia ada 20 Grand Slam. Grand Slam ini adalah 4 pertandingan tenis yang diiktiraf sebagai yang tertinggi itu, iaitu terbuka Australia, terbuka Perancis, terbuka England atau Wimbledon dan juga terbuka Amerika Syarikat. Tetapi walaupun Rafael Nadal cuma ada 19 sahaja gelaran Grand Slam, tetapi dia ada satu pingat emas Olimpik yang mana Roger Federer tidak ada. Dan ada banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain untuk yang boleh menunjukkan bahawa sebenarnya Rafael Nadal adalah pemain tenis yang lebih baik, jauh lebih baik daripada Roger Federer. Kita semua ini bagi kebanyakan orang yang tidak mengikuti tenis secara teknikal lah, yang betul-betul tidak menghayati seni permainan itu, anda semua akan termakan dengan propaganda media massa yang meraja dewatakan Roger Federer sebagai pemain terbaik. Saya tahu dia dapat daripada segi endorsement untuk tajaan dan sebagainya, dia yang paling tinggi berbanding dengan Rafael Nadal sebab semua syarikat mahu dia ni. Okey. Sebab kita tahu bahawa kenapa ini berlaku? Sebab tenis ini sebenarnya adalah kita panggil sebagai sukan kolonial. Kalau kita tahu sejarah tenis inilah tenis dengan badminton Kalau dulu-dulu, salah satu cara kolonial untuk mengendorse elitism mereka di tempat-tempat negara yang mereka jajah adalah dengan bermain tenis. Dan dulu tenis ni sangat eksklusif. Hanya orang-orang elit sahaja yang boleh akses kepada gelanggang dan sebagainya. So, kita seolah-olah tenis ini sebenarnya elitism tu masih lagi ada. Sebab itulah dalam sebarang zaman untuk tenis ini, media massa yang dikuasai oleh Barat yang kita panggil sebagai sangat Anglo-centric. Saya bukan racism, saya bukan anti-white ke apa, tapi I'm just trying to explain things. Memang macam itulah. So mereka sentiasa mahu supaya yang menjadi wajah kepada kekuatan tenis itu, sebab asalnya tenis itu memang adalah merupakan sukan kolonial, adalah orang dari Anglo lah ataupun orang putih. So Rafael Nadal ini dia sebenarnya adalah Spanish, dan kalau kita lihat Hispanic ini selalu tidaklah dianggap sebagai Anglo atau tidak dianggap sebagai orang putih. Biasanya mereka ini orang-orang itu dianggap sebagai colored people. Dia masuk juga walaupun tidaklah seperti Asia ataupun orang Afrika yang betul-betul colored kan, tapi Spanish juga dianggap seperti itu. Sebab itu media massa tidak suka meraja dewatakan Rafael Nadal. Satu lagi, Rafael Nadal ini kan dia rebellious sikit. Kalau masih ingat, awal-awal dulu dia bertanding dan sekarang ini pun dia kembali kepada trend dia pakai sleeveless tau. Sleeveless. Lepas tu dia pakai seluar parrot yang panjang tu, suku tu, macam bermuda tu. That is not common in tennis sebab tenis ni kan dianggap sebagai sukan gentleman. So kalau kita tengokkan pakaian dia tu macam very
macam very proper lah, nampak macam elite lah. So bila ada orang yang pakai macam tu, the tennis establishment tidak suka lah kan, sebab as if you are trying to challenge the status quo of this game. Lebih kurang macam tu lah. Sebab itulah. Tapi actually Rafael Nadal adalah pemain yang lebih baik daripada Roger Federer. Satu saya kata hujah tadi, Roger Federer ada 20 Grand Slam, Rafael Nadal ada 19, tetapi Rafael Nadal juga ada satu pingat Olimpik. So dia jadi 20-20 lah kan. Okay, Roger Federer, bagi orang yang tidak faham sukan tenis ni, mari saya mau explain. Tenis ini adalah sukan yang unik. Kenapa dia unik? Sebab dia dimainkan dalam beberapa bentuk gelanggang. Kita ada gelanggang rumput, kita ada gelanggang tanah liat, kita ada gelanggang hard court, ataupun saya tidak tahu lah macam mana mau terjemah hard court di dalam bahasa Melayu. Kita kata gelanggang keras lah, ataupun gelanggang simen. Setiap satu gelanggang ini perlukan skill yang berbeza. Tetapi kalau secara umum, tidak payahlah kita pergi terlalu detail semacam tu kan. Kalau secara umumnya, semua gelanggang yang berbeza ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu gelanggang the fast court and the slow court. Maksudnya adalah gelanggang yang pantas dan gelanggang yang slow ataupun perlahan. Maksud dia, bola itu daya lantunan dia kalau dalam gelanggang yang fast court tu dia akan lebih cepat. So you will have little time to react. Kalau dia slow, maka you have more time to react. So it requires different skills untuk dua-dua itu. Untuk Rafael Nadal, daripada 20 gelaran Grand Slam dan juga pingat emas Olimpik dia itu, 8 datang daripada fast court, court yang gelanggang yang pantas, dan 12 daripada slow court ataupun gelanggang yang ni. So nampakkah agak seimbang kan, 12 dan 8. Roger Federer pula daripada 20 gelaran Grand Slam dia itu, that is actually misleading. Kenapa saya kata misleading? Sebab daripada 20 itu 19 adalah merupakan gelanggang atas. Hanya satu sahaja gelanggang slow ataupun gelanggang yang tidak ni, yang ini. Dan sebenarnya kalau kita betul-betul mau lihat skill bagi seorang pemain tenis, skill dia akan tercabar dalam gelanggang yang tidak pantas. Kenapa? Sebab if you want to score points dalam gelanggang yang tidak pantas ini, you really need to work for it. Sebab dia bola itu tidak pantas kan. Jadi it gives you more time to react. Jadi dia lebih banyak rally lah. So you really need to be fit, you really need to have all the skills. You mesti ada backhand yang bagus, forehand yang bagus. Mungkin juga volley tidak perlu sangatlah dalam tu, tapi all that skill is required dalam gelanggang yang tidak pantas itu. Dan dia juga perlukan fitness, sebab biasanya pertandingan dalam gelanggang yang slow ini adalah lebih panjang berbanding dengan gelanggang pantas. Yeah. So itu saya kata that is the reason, meaning that basically as a tennis player, Rafael Nadal is more talented. Biasanya orang yang banyak menang di gelanggang pantas ini ya, hard court ni ya, ataupun gelanggang rumput is also very very quick, very very fast. Biasanya orang yang banyak dalam tu adalah orang-orang yang purely based on power, ataupun saya gelarkan ini adalah pemain-pemain tenis baling tukul besi yang banyaknya melalui aces saja. 1, 2, 3 pukul terus dapat point. So it is you overpower your opponents, but you don't really outsmart them kan. You just overpower. It's purely based on kita punya tenaga lah, pukulan apa semua tu. Dan satu lagi, kalau kita tengok sebenarnya ini menganalisis dengan lebih dalam lagi ya. Itu saya kata daripada segi keseimbangan gelaran yang diperolehi oleh Roger Federer dan Rafael Nadal. Kalau kita mau tengok satu lagi sudut yang lain ialah misalnya kita tengok pada tahun di mana mereka ini memenangi pertandingan-pertandingan mereka, what kind of competition that there is kan. Roger Federer sebenarnya kebanyakan dia punya Grand Slam itu
iaitu 14 daripada Grand Slam dia itu dimenangi antara 2003 dan 2008. 2003 dan 2008 itu boleh dikatakan sebagai zaman yang merudum untuk tenis lelaki. There is no competition. Tengok masa itu Rafael Nadal dengan Novak Djokovic baru they are just developing their skill lah kan, masih lagi muda masa tu. Pemain-pemain lain seperti Marat Safin ataupun seperti Andy Roddick ataupun seperti daripada Australia tu Lleyton Hewitt, diorang tu semua asyik bermasalah sebab sekejap cedera dan sebagainya. So there is no real competition. So maksudnya di sini ialah Roger Federer itu mengumpul gelaran-gelarannya pada ketika pertandingan adalah tidak terlalu sengit. Tapi tengok pula Novak Djokovic ataupun Rafael Nadal, bila masa diorang dapat dia punya pertandingan tu, kebanyakannya adalah zaman di mana pertandingan untuk lelaki itu sangat sengit. Ada Novak Djokovic, ada Andy Roddick, ada Rafael Nadal, ada Andy Murray, ada terlalu banyak lah. So, itulah. Tapi basically, kamu faham tu mitos dia sekarang ni, robohkan mitos itu bahawa sebenarnya kuasa sebenar tenis adalah terletak di tangan Rafael Nadal. Ini tenis lelaki lah. Untuk tenis wanita tu lain pula. Saya boleh cerita juga, tapi itu barangkali kita boleh cerita dalam kesempatan yang lain. Okay. Habis Okay, now we go to the third trivia untuk sukan ini. Okay. Kita asyik pergi ke Olimpik lah, luar negara lah. Sekarang ini saya mau tanya tentang Malaysia pula. Okay. Saya mau tanya, di Malaysia ini rasa-rasanya, who is the best athlete in Malaysia? Best athlete all time. Siapa? Cepat. Saya mau baca komen-komen. Siapa yang boleh menjawab? Rasa-rasa lah. I mean, this is subjective lah kan. Tiada jawapan yang salah, tiada jawapan yang betul. Sebab itu semua adalah bergantung kepada penilaian individu. Okey, siapa mau menjawab? Siapakah? Saya mau tengok you all punya jawapan. Siapakah dia atlet terbaik di Malaysia? All time. Tidak kira apa sukan pun. Tapi pada pandangan kamu, siapakah itu? Tengok jawapan apa. Kuasa sebenar tenis adalah terletak di tangan Rafael Nadal. Ini tenis. Okey, kita tengok Mokhtar Dahari. Okey, ada yang sebut Mokhtar Dahari. Ada yang sebut Nicol David. Siapa lagi? Ada yang sebut Lee Chong Weng. Siapa lagi? Ada yang sebut Iskandar. Iskandar, kau sukan apa? Sukan baling tukul besi ke atau baling rumah? Mungkin kalau ada sukan baling rumah, Iskandar ni boleh jadi terbaik lah. Tiada yang boleh lawan dia. Sebab dia saja yang boleh baling satu rumah. Lee Chong Wei. Okey. Macam okey lah juga semua yang disebut ini. Miss Bun Siddiq, Nicol David, Lee Chong Wei, lepas tu Mokhtar Dahari. Saya rasa itu semua adalah sukan yang adalah atlet-atlet yang memang menjadi kebanggaan dia. Tetapi sekarang ini saya mau bagi saya punya pilihan ini dan saya akan bagi hujah kenapa dia adalah merupakan atlet terbaik Malaysia. Atlet terbaik Malaysia adalah Nicol David, pemain tenis. Dan saya bagi tahu kenapa. Masalah dia kenapa Nicol David ini tidak sangat menonjol, tidak ramai orang yang tahu dan tidak ramai orang yang tahu magnitude pencapaian dia itu sebab ada beberapa. Yang pertama sekali adalah squash ini bukanlah satu sukan yang mainstream di Malaysia. Kalau banding dengan badminton lagilah ramai orang mau tengok kan. Dan yang kedua, sebab squash ini adalah sebab Nicol David ni adalah perempuan. Itu yang saya kata. Di mana-mana pun di dunia ini, gender bias tu masih ada lah. Mesti masih lagi gender bias kan. Sebab macam selalunya we tend to overlook woman punya pencapaian kan. Selalunya kita selalu ni kepada lelaki kan. Tetapi sebenarnya Nicol David adalah atlet terbaik Malaysia of all time setakat ini. Tidak tahulah akan datang kan, mana tahu ada atlet yang akan mengatasi pencapaian dia. Dan bukan itu sahaja.
Saya rasa dan saya percaya bahawa Nicole David ini adalah merupakan atlet terbaik di dunia of all time. Semua jenis sukan. Kenapa saya cakap begitu? Mari saya bagi tahu. Kenapa saya kata Nicole David itu adalah merupakan ahli sukan terbaik? Nicole David ini, dia lebih daripada 8 tahun tau. Dia 8 tahun menjadi pemain terbaik dunia. Pemain terbaik dunia nombor 1 untuk sukan yang jenis ada jelajah. Tour 1 tahun tu. Tenis adalah sukan-sukan yang jenis begitu. Squash pun ini dan ada beberapa lagi. Badminton pun sama juga adalah sukan-sukan yang jenis macam tu. Ada jelajah sepanjang tahun. Okay? Dan Nicole David ini 8 tahun tau. 8 tahun jadi pemain terbaik dunia. Dan yang lebih membanggakan lagi, saya tahu Lee Chong Wei pun pernah jadi pemain terbaik dunia. Tetapi ada perbezaan dia. Nicole David ini, dia menjadi pemain terbaik dunia di dalam sukan squash. Sukan squash ini adalah satu sukan yang begitu asing pun untuk Malaysia dan agak asing di Asia, kecuali di Asia Barat. Meaning that traditionally, saya bagi tahu secara tradisinya, sukan squash wanita dikuasai oleh pemain-pemain daripada Barat yang lebih tinggi, yang badan dia adalah lebih besar sebab because of the stamina dan juga kepantasan. Ni kan. So secara tradisinya dia dikuasai oleh orang macam tu. Datang Nicole David ini, dia robohkan status quo itu. Dia robohkan status quo itu dan dia menjadi pemain terbaik dunia selama 8 tahun. Bukan saja dia robohkan setahun dua, 8 tahun. Lee Chong Wei, walaupun dia adalah pemain terbaik dunia juga beberapa tahun, saya rasa dalam 4-5 tahun juga, tapi dia tidak berturut-turut. Tetapi Lee Chong Wei adalah pemain terbaik dunia bagi sukan badminton. Yang mana sukan badminton ini satu, traditionally-nya memang dikuasai oleh Asia, itu pertama. Dan kedua, dia adalah satu yang mainstream di Malaysia. Maksudnya all the support and ecosystem is there. So it is not surprising if you can excel in this type of sport, kan? Sebab ekosistem dia memang ada macam tu, kan? Orang ada ni. Tapi untuk excel sukan squash, okay? Tapi daripada negara yang sukan itu sendiri pun tidak mainstream, that is really something. Meaning that you are really, really, really talented. Sebab dengan keadaan limited macam tu ekosistem dia pun, you still can excel. Wow, that is me. Sebab tu saya kata, Nicole David is the best athlete she have ever seen. Okay. Yang kedua adalah, ini pun ramai orang tidak tahu. Nicole David ini at one point yang dia menang, bila dia menang pingat emas untuk sukan Commonwealth, pingat emas sukan Commonwealth ini, sukan Commonwealth is the highest platform for squash. Dia bukan Olimpik ya, tapi sukan Commonwealth ini hampir adik-beradik dengan Olimpik. Kalau ada Olimpik, kalau squash ini ada di Olimpik, dia boleh menang sukan Olimpik. So, pada tahun dia menang sukan pada tahun dia menang pingat emas untuk sukan Commonwealth bagi squash ini, dia juga menang semua kejohanan utama squash yang lain-lain itu. So basically that is a golden slam for her. Golden slam ini maksudnya ialah pada tahun yang sama menang sukan Olimpik, menang semua tournament-tournament lain bagi sesuatu sukan. Satu-satunya atlet lain yang pernah menang itu semua adalah Steffi Graf dalam sukan tenis. Dalam sukan tenis. 1988 Steffi Graf ni dia menang 4 Grand Slam itu dan dia juga menang pingat emas Olimpik. So itu dipanggil sebagai Golden Slam. Nicole David pun macam tu juga. Dia menang semua major tournament dalam squash pada tahun itu dan dia juga menang pingat emas Commonwealth. That is not easy. Seriously. That is not easy. Saya rasa dalam sukan squash, Nicole David is the only player yang pernah menang itu. Okay. Maknanya dia setaraf dengan Steffi Graf. So diorang dua sekarang ini adalah dua sahaja yang betul-betul pernah golden tournament lah menang kan. Okay. Tetapi antara Steffi Graf
dengan Nicol David, Steffi Graf ni dia ada kekurangan satu. Steffi Graf ini sepanjang karier dia tidak pernah ada 1 tahun yang mana dia unbeaten. Unbeaten tu maksudnya 1 tahun tu dalam jelajah seri dia tidak pernah kalah walaupun 1 perlawanan. Rekod dia adalah bersih. Nicol David did exactly that. 2008. Oh, ini tidak senang. Saya bagi tahu tidak mudah ya. Tidak mudah dalam sukan profesional 1 tahun jenis yang jelajah tidak kalah 1 kali pun for the entire year, 1 kalender tahun. Dia Nicol David, dan tidak ada pemain squash lain yang pernah mendapat rekod seperti itu unbeaten selama 1 tahun jelajah. Tidak juga berlaku dalam mana-mana sukan lain kecuali sukan yang berbentuk kategori seperti tinju ataupun gusti. Tapi tinju ini satu dia tidak boleh dia tidak boleh kata dia the best walaupun dia tidak kalah sepanjang tahun kan. So dia ada kategori-kategori tahu kan. So kalau kamu adalah kategori 45 kilogram sebagai contohnya, you are only fighting with 45 kilogram. So the pool of competition tu is much smaller sebab dia sudah bahagikan kategori-kategori kan. So even though you are unbeaten, your unbeatenness okay. Tidak kalah unbeaten itu pun dia punya value is not really high. Tapi bagi Nicol David, squash ini ada satu kategori saja atau 2 kategori saja, lelaki dengan wanita. All the best player in women bertanding pada tahun itu dan dia tidak kalah sekalipun dalam seluruh pertandingan sepanjang tahun itu. And that is why she is, I think in my opinion, is the best athlete in the world. So far. Cuma itulah kan, sebab dia Asia, sukan pun squash yang tidak terlalu mainstream dan dia pula perempuan, jadi sebab itu dia tidak terlalu didendang. Okay, habis. Ada siapa yang membantah tentang itu? Tidak payahlah gedik sangat kamu membantah kan. Now we go to the fifth trivia. Trivia yang keempat adalah ironi sukan badminton. Saya bagi tahu badminton ini adalah satu sukan yang sangat ironik tahu. Dan kenapa dia sangat ironik? Sebab sukan badminton ini diasaskan di England tahu di England. Di satu tempat yang dinamakan badminton. Dan sebenarnya ini sama juga seperti tenis, badminton ini sebenarnya adalah satu kuasa ego penjajah. Apabila British ini mula bertebaran di seluruh dunia untuk menjajah, maka ada 2 yang dia perkenalkan. Satu adalah sukan tenis dan satu adalah sukan badminton. Tapi bagi setengah-setengah tempat, misalnya di Malaysia sebagai contohnya, agaknya diorang ni tidak dapat cari sangat tempat untuk buat sukan tenis kan. Tambah lagi dengan kita punya iklim masa tu adalah iklim monsun, asyik hujan sahaja kan. Dan kita tahulah British ni main tenis atas rumput kan. So mungkin tidak convenient sangat. So dia introduce badminton. So masa dia bawa badminton dulu dia sebenarnya adalah salah satu kaedah mereka menggunakan sukan untuk menunjukkan authority dia kepada negara yang dijajah. Sebab itu kalau kita tengok gambar-gambar lama sama ada di India ataupun di Malaysia ataupun di Asia, kita akan dapati bahawa bukan bangsawan, pegawai-pegawai Inggeris yang datang di India ataupun datang di Malaysia itu, kita akan nampak gambar dia, mereka sedang bermain badminton kan dengan pakaian yang gah. Dan di siring-siring gelanggang itu atau orang yang itu adalah orang-orang, kalau di India tu orang-orang India lah, kalau orang di Malaysia tu orang-orang Malaysia lah, yang tukang pungut shuttle, yang tukang tengok sebab bila dia anikan shuttle tu ni kan, jadi dia di situ tu tukang lap peluh, tukang bagi tuala dan sebagainya. Okay, now kenapa saya kata that is the irony? Sebab sungguh pun badminton ini suatu masa dulu adalah sukan ketuanan penjajah. Apa yang berlaku dalam dunia masa kini adalah dia telah terbalik. Semua yang dulu dijajah ini, negara-negara Asia ini telah menguasai sukan badminton. Kan? Misalnya, sukan
yang paling prestige adalah All England. Cuba tengok All England punya rekod tu. Berapa kali saja Eropah pernah menang. Yang lain tu semua adalah Asia. China lagilah berduyun-duyun kan. Ataupun sukan berpasukan yang sangat prestige. Thomas Cup dan Uber Cup. Uber Cup kan. Pemenang dia semua daripada Asia berapa kali saja. Entah, saya tidak tahu. Mungkin Eropah sudah bertahun-tahun agaknya tidak pernah menang Uber Cup ataupun Thomas Cup. So, maksud saya ni kan di sini ialah nama dia pun badminton, masih lagi nama penjajah di sana kan, tapi eventually orang yang dijajah itu telah menguasai sukan ini. Yang dulu mereka hanyalah pemungut bola bulu tangkis, tukang bagi towel untuk mereka lap peluh. Sekarang ini mereka menguasai sukan itu. So for me, itu adalah satu emansipasi kemerdekaan yang sangat bermakna. Sangat-sangat bermakna. Apatah lagi sekarang ini pemain-pemain daripada Asia atau negara-negara jajahan ini datang ke Eropah, pertandingan-pertandingan di sana pun mereka sapu kan dulu asalnya. So yeah, that is badminton. Now, sekarang ini adalah merupakan trivia yang terakhir untuk bidang sukan. Trivia yang terakhir untuk bidang sukan adalah, ini saya mau tanya. Inilah, mesti ramai orang yang tidak boleh jawab ini. Siapa yang tahu perbezaan di antara United Kingdom dan Kingdom of Great Britain? Siapa yang tahu? Apa beza dia? Apa beza dia? Okey, apa beza dia antara England? Apa beza antara England, United Kingdom dan Great Britain? Okey. Great Britain ini adalah merujuk kepada kepulauan Britain itu sendiri. Di dalam pulau itu dia ada 3 negeri, iaitu England, Wales dan juga Scotland. Ada 3 negeri 3 negara dalam tu dan itu adalah Great Britain. So itu adalah asalnya adalah kingdom bagi Britain. Kemudian tidak lama selepas itu dia bercantum dengan pulau di sebelah dia iaitu island, pulau island. So pada masa itulah menjadilah United Kingdom sebab ada 2 kingdom. Kingdom Britain dan juga kingdom daripada Ireland tu bersatu. Dia jadi United Kingdom. Tetapi akhirnya pada satu masa kepulauan di Ireland itu diorang berpisah. Diorang tidak mau jadi kingdom. Dia tidak mau di bawah queen, di bawah taklukan Queen itu kan. Diorang mau negara sendiri dan menjadi Republic of Ireland. Tetapi Republic of Ireland itu masih ada satu di hujung pulau Ireland punya pulau tu yang dipanggil sebagai Northern Ireland. Dia masih lagi kekal di dalam United Kingdom. So United Kingdom adalah gabungan 4 negara, iaitu England, Wales dan juga Scotland dan juga Northern Ireland, United Kingdom. Tetapi kalau kita kata Great Britain sahaja, Kingdom of Great Britain sahaja, maka hanya 3 negeri yang ada di pulau itu. Okey, iaitu Wales, England dan juga Scotland. Now, mesti kamu tanyakan, apa pula kaitannya dengan sukan ini kan? Ini yang saya mau bagi tahu. Sebab United Kingdom ini adalah satu-satunya negara di dunia ini yang sangat pelik tabiat dan tingkah lakunya bila bertanding dalam sukan antarabangsa. Sebab dia bertanding dalam sukan antarabangsa dan identiti yang pelbagai. Sekejap dia bertanding sebagai negara-negara individu. Misalnya England bertanding sendiri, Wales bertanding sendiri, Scotland bertanding sendiri, Northern Ireland bertanding sendiri. Sekejap pula dia bertanding sebagai satu United tu. Mereka bertanding atas nama United Kingdom. Maksudnya mereka datang sebagai pasukan yang mana gabungan England, Scotland, Northern Ireland dan juga Wales kan. Kemudian ada setengah-setengah pertandingan pula dia datang sebagai Great Britain. Yang mana Great Britain iaitu England, Scotland dengan Wales bertanding sebagai satu negara, satu entiti. Northern Ireland bertanding sebagai satu entiti. Suka hati dia sahaja kan. Sedangkan semua negara lain
apabila dia bertanding dalam apa jenis sukan pun, apa jenis kejohanan pun, mereka sentiasa bertanding dengan entiti yang sama. Okey. Di mana pada sukan apa semua United Kingdom ini bertanding dengan berbeza? Okey. Saya bagi contoh Dalam sukan Commonwealth, sukan Commonwealth ini adalah sukan kedua terbesar selepas Olimpik. Dalam sukan Commonwealth, United Kingdom bertanding sebagai negara individu. Sebab itu dalam Commonwealth, you don't have team from United Kingdom. No. The team that you have is from England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. They compete as individual states. Tetapi di dalam Olimpik, United Kingdom bertanding sebagai United Kingdom. Tidak ada England, tidak ada Scotland, tidak ada Wales, tidak ada Northern Ireland. Dia cuma ada United Kingdom. Okay? Kemudian dalam sukan terbuka Eropah pula untuk olahraga, sebagai contohnya, mereka bertanding pula sebagai Great Britain, 1, 3 negara itu bercantum, kemudian Northern Ireland pula 1. So maksud saya di sini adalah keunikan bagi United Kingdom adalah dia suka hati saja dia mau bertanding atas entiti apa. Sedangkan Malaysia di mana-mana pun, kalau di Commonwealth pun dia bertanding sebagai Malaysia. Di Olimpik pun bertanding sebagai Malaysia. Piala Dunia pun kita bertanding sebagai Malaysia. Tapi kalau kita tengok United Kingdom ini, kalau Piala Dunia, mereka bertanding sebagai negara-negara individu. Mereka tidak bertanding sebagai United Kingdom. Tapi kalau Olimpik, mereka bertanding sebagai United Kingdom. Kan? So, itu adalah trivia yang terakhir. Sebab, kenapa saya sebutkan ini? Sebab dulu saya pernah ditanya, dia kata, kenapa sebab orang ini peminat bola sepak. Dan Piala Dunia dia memang ikut. Dan pasukan keminatan dia adalah England. So, kalau ada bola sepak ini, apa pertandingan pun daripada Olimpik, Commonwealth, apa semua dia akan tengok. Dia akan tengok pasukan dia England. Tapi dalam Olimpik dia komplain lah, kenapa England tidak pernah layak masuk ke Olimpik? Sebab England tidak pernah bertanding di Olimpik kan? Kenapa dia tidak pernah layak? Sebab bertanding dalam sukan ini perlu kelayakan kan? Macam Commonwealth pun, bukan semua negara yang bertanding Commonwealth itu boleh masuk bertanding dalam. Dia ada dia punya kelayakan, sama juga dengan Olimpik. Bukan England tidak layak dalam Olimpik. Masalah dia, England tidak bertanding di Olimpik. Mereka bertanding sebagai United Kingdom. Dan dulu-dulu tidak ada tim pun daripada United Kingdom untuk bola sepak. Sebab Persatuan Bola Sepak England, Wales, Scotland, Northern Ireland yang bertanding individu dalam pertandingan bola sepak dunia, Piala Dunia ini tidak dapat bersepakat bagaimana untuk membentuk tim United Kingdom. Sebab itu dia tidak hantar pasukan. Tetapi yang masa di Olimpik di London dulu ya ada pasukan sebab mereka tuan rumah. Itu pun bergaduh-gaduh juga tu. Tim tu pun last minute dapat dibentuk sebab masing-masing England dengan Wales dengan Scotland ni masing-masing tidak dapat bersepakat siapa yang patut mewakili United Kingdom. Masing-masing perasan best kan sebab kesemua pasukan itu kan pernah bertanding di dalam Piala Dunia. Okey, habis. Habis kita punya trivia yang pertama iaitu sukan. Okey, saya mau tengok dulu. Squash. Okey, ya. Danli dia sudah komplain saya punya ni. Saya pun squash. Okey. Tapi kamu tahulah sukan yang Nicole David tu masukkan. Okey. Kita akan masuk kulineri Sabah selepas ini ya. 5 trivia untuk kulineri Sabah. Saya tengok dulu komen Kita tengok dulu komen. Ada apakah komen yang menarik? Macam tiada saja ni. Cantik headgear daripada Ri Jafar. Apa nama topi ini? Nama dia adalah Sigar. Dalam bahasa dusun kami panggil ini sebagai sigar. Sigar pun kadang-kadang ada juga orang kata. Dia takut kita jawab betul lah. Itu sebab dia jawab cepat-cepat. Wah, Encik naga-naga ni. Okey. Nampak macam tidak ada soalan yang menarik ini.
Tidak ada soalan yang menarik. Tengah klaim dia pegawai tengah tunggu Dr. Rem klaim dia pegawai Inggeris. Sigar batik. Ya, sigar batik. Okey, tidak ada sebarang soalan-soalan yang menarik. Jadi saya masuklah kepada trivia kita, iaitu kulineri Sabah. So dalam kulineri Sabah ini pun saya akan ada 5 trivia. Dua trivia yang pertama adalah mesti orang tanya. Selalu ditanyakan, apakah makanan klasik Sabah yang boleh secara tipikal boleh mewakili Sabah? Kadang-kadang saya geram saja kan, sebab ramai orang yang menjawab, oh di Sabah ini tiadalah makanan klasik, dia susah, bukan macam di Semenanjung. Ada nasi lemak, ada laksa, ada macam-macam lah yang dia boleh sebutkan. So kononnya Sabah ini tidak ada. Bukan tidak ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang ni kita tidak menggali. So sebenarnya makanan klasik, and I'm talking about main course ya, makanan yang utama, sajian yang utama, bukan kuih-kuih kita akan bercakap selepas ini. Ada 2. Yang pertama adalah ambuyat. Okey, ini trivia pertamanya, ambuyat dan juga linapot. Ambuyat ini adalah merupakan makanan daripada komuniti Brunei ataupun mungkin Bisaya ataupun mungkin juga Kedayan, tetapi di kawasan pantai barat sebelah sana. Pantai barat ke sana itulah yang berhampiran dengan Brunei dan berhampiran dengan Labuan. So ambuyat ini adalah sejenis makanan. Kenapa saya kata dia adalah unik untuk Sabah? Sebab dia ada tata cara dia makan tu kan, menyediakan tu bukan saya pun sampai sekarang belajar, saya tidak reti menyediakan ambuyat itu. Sebab dia daripada sagu. Dia akan dibancu tau. Tapi cara untuk membancu itu pun kena ada seninya. Sebab ambuyat itu kita tuang air panas, lepas tu kita ni. Tapi kalau salah, dia akan jadi berbintal-bintil. Ataupun dia akan menjadi putih. Dia jadi macam tidak sedap lah atau tidak menjadilah. So, kena ada orang yang skill. Jadi, ambuyat ini bila kita telah cairkan, iaitu sagu, dia akan jadi macam kanji yang dicairkan, dan kita akan makan dengan pelbagai lauk yang ada. Misalnya, mungkin makan dengan singgang ikan, ataupun makan dengan sambal, makan dengan lemiding, pucuk lemiding yang ditumis dan sebagainya. So kita makanlah. So ambuyat ini sangat sesuai. Saya suka ni ambuyat ni sebab makanan Sabah ini saya bagi tahu seninya terletak pada kaedah bagaimana pemakanan itu kan ada elemen-elemen kekeluargaan tau. Sebab ambuyat ini kita tidak boleh makan satu orang. Kalau makan satu orang, sebab dia ada banyak-banyak hidangan kan, susahlah, mesti akan membazir. Dan kalau setiap hidangan tu kan kita bagi sikit saja, sebab kita saja yang mau makan pun tidak jadi juga. Sebab you cannot cook 7 or 8 dishes, just sikit-sikit kan untuk kau saja. So, dia mesti dinikmati dalam suasana keluarga yang beramai-ramai. So, saya suka ni, saya selalu juga ikutlah kawan-kawan saya yang biasa ni. Kawan saya Hashudah Abadi, seorang penulis, dia pandai buat ambuyat, dia pernah buat di rumah Pangi ini dan best lah. Okay. Makanan yang kedua adalah linapot. Linapot ini adalah daripada komuniti Kadazan Dusun. Yang tadi itu adalah komuniti Brunei, Melayu Brunei, Kedayan atau Bisaya di sebelah sana. Ini adalah komuniti Kadazan Dusun yang berada di kawasan tengah Sabah ataupun di kawasan lebih di kawasan tengah Sabah lah. So linapot ini juga adalah sejenis makanan yang juga perlu dimakan beramai-ramai. Dia punya keistimewaan dia itu ialah nasi dia itu adalah dibungkus. Dibungkus dengan macam-macam jenis daun lah. Kita ada 7 jenis daun yang utama. Kita daun tarap, kita boleh guna daun tintap, kita boleh guna daun wanihan, kita boleh guna daun pisang. Macam-macam lah. Dan dia digunakan untuk tujuan yang berbeza. Tetapi istimewanya, selain daripada dia dibungkus, nasi yang digunakan tu adalah padi bukit, padi humah. Bagi yang menanjung tua, dia tidak biasa padi humah, selalu ditanya, apa beza antara padi humah dengan padi sawah? Beza dia, padi humah ni dia wangi. Dia memang wangi.
Dia ada rasa, dia tahu, dia ada rasa, dia tidak plan. Kemudian dia ada macam-macam color, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada juga yang warna putih, ada yang warna kelabu sikit, macam-macam. Dan rasa dia pun ada macam-macam rasa. Dan kalau dia diadun dengan daun yang tepat, aromanya itu akan timbul dengan ini lagi. Akan timbul dengan ini. Kemudian linopot ini, nasinya ini juga dimakan dengan pelbagai lauk-lauk yang kita panggil sebagai rinukut. Sama juga dengan macam ambuyat tadi. Ambuyat tu kita makan sagunya dengan bermacam-macam dia punya apa tu lauk pauk lah. So linopot tu pun sama juga kita makan ni. So ambuyat dan linopot adalah merupakan kulineri klasik bagi Sabah. Saya minta maaf lah kalau ada kaum-kaum indigenous yang lain yang saya tidak sebut. Saya tidak kata hanya itu. Tapi malam ini saya sebut itu sahaja. Sebab saya geram, sebab selalu orang cakap, oh Sabah ini tidak ada, Sabah ini tidak ada. Ada. And that too is one of them lah. Siapa yang berminat untuk mau makan ambuyat atau linopot, sila datang ke rumah Pangi, buat arrangement dengan saya, nanti saya buat. Saya akan panggil the best linopot maker dan the best ambuyat maker untuk buat itu, untuk tuan-tuan. Yang ini sekarang ini dia tidak mainstream sangat tau. Tidak ada banyak kedai komersial yang menyajikan makanan-makanan ini sebab penyediaannya adalah sangat tedious, ya. Dia perlukan seni yang tinggi. Sebab kalau kita tidak guna cara tradisional, kita guna modern, kita buat mass produce, dia punya rasa tu tiada. Dia macam aura ambuyat dan juga aura linopot itu tidak ada. So it is no longer authentic lah kan. Okay. Now, the third trivia untuk kulineri Sabah ini adalah apakah buah tipikal untuk Sabah? Saya ingat buah tipikal ini ramai orang tahu dan ramai orang boleh sebut di mana-mana pun. Dua buah itu adalah bambangan dan juga tarap. Tarap ini adalah tarap ni orang cakap macam nangka, macam juga dengan cempedak, tapi iya, bentuk dia lebih kurang begitu, cara disusun isinya itu pun begitu, tetapi rasanya adalah sangat berbeza dengan cempedak, sangat berbeza dengan nangka. So, tarap. Satu lagi adalah bambangan. Bambangan ini pun saya difahamkan tidak ada di tempat di Semenanjung, tidak ada, hanya ada di ni. Ada orang tanya ni, lambat pertanyaan tu. Dia kata, doktor ni main sukan apa? Saya tidak. Kan saya sudah cakap tadi, saya ni kaki bangku dan juga tangan bangku. Saya tidak pandai main sukan peralatan sebab saya dulu di kampung, di Kundasang itu, Padang pun berbukit-bukit kan. So memang kami tidak didedahkan dengan sukan peralatan. Tapi kalau lari, saya memang lari. Saya dulu wakil sekolah untuk rentas desa. Sampai ke peringkat daerah. Walaupun peringkat daerah itu tidak menang pingat. Sebab saya dulu di Kedah, sekolah di Kedah, di Kuala Mudayan. Di Kuala Mudayan tu dia banyak India tau. Dan India ni kita tahulah kalau jarak jauh memang diorang lah yang menangkan, dia lah semua ni, because they are very I think their physiology are built for durable, untuk endurance, sukan yang jenis endurance. They are very good long distance runner. Tapi at least saya bertanding lah, saya mewakili sekolah saya dan saya bertanding di daerah. Okay. Tengok, hilang sudah saya punya idea. Oh tadi bambangan. Oh bercakap pasal bambangan. So bambangan dan juga tarap. Bambangan ini kalau di Sabah ini selain daripada dimakan begitu saja, dia juga dijeruk. So kalau sepanjang tahun, kalau jeruk tu memang ada, tapi kalau buah bambangan buah, kita mau rasa buah dia asli, maka mungkin susah sikit lah. Sebab dia ikut musim, tapi kalau yang jeruk itu sentiasa boleh dapat lah. So kalau siapa-siapa lah daripada orang luar datang Sabah, dan dia kalau tujuan kita adalah pelancongan kulineri, kalau tidak makan tarap dengan bambangan ini, maka rukun pelancongan kamu ke Sabah itu adalah tidak sah. You cannot claim that you've been to Sabah. Mesti kena rasa ini bambangan sama ini tarap, baru boleh dianggap sebagai lengkap perjalanan itu. Okay. Now yang keempat. Yang keempat pula ialah kita sudah ada makanan utama, kita sudah ada buah. Sekarang ini kita bercakap tentang dessert ataupun kita kata pencuci mulut.
pencuci mulut ini sebenarnya ada 3 yang klasik lah untuk Sabah dan boleh menjadi ni. Kalau datang di Sabah kena rasa lah yang ini. Satu adalah kuih cincin. Kuih cincin tu yang macam cincin tu. Kuih cincin ini pun dia adalah kuih yang agak popular bagi komuniti Kedayan, komuniti Melayu Brunei, komuniti Bisaya pun ia, komuniti Bajau pun ia juga. Kedua adalah pinjaram. Pinjaram ini orang akan tanya di mana? Okey, mungkin orang akan tanya, where is the best kuih cincin? Saya rasalah kuih cincin yang terbaik adalah daripada Papar. Mestilah ada orang marah sini. Tapi ini ikut selera saya, tidak payah nak mempertikaikan. Saya rasa paling sedap kuih cincin adalah daripada Papar. Kalau pinjaram pula, pinjaram ini yang macam, kalau di Semenanjung diorang panggil cucur Jawa. Dia bulat, dia sebenarnya tepung semata-mata tau, tepung bulat dengan bahan-bahan anulah. Itu semata-mata, tiada benda lain, tiadalah yang fancy-fancy. So dia akan jadi bulat, lepas tu dia ada macam kerinting-kerinting di tepi. Tapi kerinting-kerinting di tepi itu bukan dibuat kerinting. Bila kita masukkan saja benda tu, kalau adunan kita itu adalah tepat, kerinting itu terjadi dengan sendiri. Pinjaram. The best pinjaram in Sabah, Tuaran. Tempat saya ni. Cuba cari di Tamu Tuaran. Tidak bolehlah orang lawan. Pinjaram yang baik sebenarnya adalah, ramai orang cakap, apakah ciri pinjaram yang baik? Ciri pinjaram yang baik sebenarnya bukan yang tidak berminyak tau. Pinjaram ini, pada saya sepatutnya dia kena ada macam lapisan dia itu dia ada minyak lah. Sebab itu yang menyebabkan dia tahan sampai 1 minggu. Kalau kita beli pinjaram dan pinjaram itu selepas sehari atau selepas 2 hari dia jadi keras macam batu, bukan batu lah, tapi dia macam keras lah. Lepas tu kita boleh kepak pula, dia tidak lagi kenyal, itu bukan penjaram yang baik. Penjaram yang baik walaupun 1 minggu, dia masih lagi sama. Dia macam kenyal-kenyal, tekstur dia adalah kenyal-kenyal, masih lagi lembut, kita makan, sedap. Tapi saya suka adalah penjaram asli lah, penjaram asli. Saya tidak berapa suka yang penjaram coklat tu yang diletakkan Milo lah, lepas tu diletakkan pandan lah, macam-macam perasa lah. Saya suka yang asli. It's very natural. For me that is the original tu is always the best. Okay. Selain daripada ini kuih cincin dan juga pinjaram, juga kelupis. Kelupis ini adalah ini daripada Papar lain ini, daripada Papar. Komuniti Melayu Brunei dan Kedayan lah yang biasanya. Dia menarik, kelupis ini dia macam ketupat tau, tapi dia dibuat dilipat dengan daun irik. So dia ada memanjang sikit. Dia macam bila dia lipat-lipat tu dia akan dia panjang macam kalau kita buat pisang punya lepat tu kan, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia gunakan daun irik dan dia adalah beras ataupun pulut yang dibuat dengan inilah. Saya dulu pernah cuba buat kelupis untuk Hari Raya Haji, saya tidak tahu tahun bila, tidak jadi. Penat saja. Satu malam buat benda itu sebab rumit kan, lipat-lipat tu kena ada seni juga. Lepas tu dikukus daripada malam sampai pagi, besoknya tu tidak boleh. Tidak rasa kelupis lah, macam beras tidak masak saja. So ini dia perlukan seni yang tinggi. Tapi 3 ini perlu dicuba kalau datang Sabah. Okay. So itu adalah dessert, kuih muih. Yang terakhir sekali adalah minuman. Sabah ni minuman. Minuman ini mungkin saya tidak perlu perkenalkan sebab tapi sebelum tu mesti ada orang tanya. Kenapa bila kalau makanan tadi kan makanan, saya kan orang Kadazan Dusun. Saya orang Dusun kan. So dalam makanan utama tadi ada linopot iaitu dusun. Kemudian dalam buah tadi ada bambangan. Bambangan yang biasa di Jeruk itu pun biasanya adalah merupakan yang tradisi asli yang dekat dengan komuniti dusun. Kenapa kuih muih tiada pula perkenalkan ni? Sebab komuniti dusun, terutama di mana saya berada, Bunduliwan di Ranau sana tu, kita memang tidak ada sangat tradisi bagi kuih muih ini, dessert ni. Yang saya tahu pun linabek. Linabek ini adalah ubi yang diparut, lepas tu dibungkus dengan daun pisang. Tapi saya rasa itu tidaklah klasik sangat sebab ia di mana-mana. Saya tidak nampak apa sangat uniknya. Di Semenanjung pun ada juga.
orang buat begitu. So that is why itu saya tidak perkenalkan. Saya lebih suka kalau kata klasik kepada Sabah, it is pinjaram, kuih cincin dan juga pelupis. Now, minuman. Minuman ini semua orang tahulah. Sabah tea dan juga kopi tenem. Ini memang popular di Sabah. Okay. Saya pergi kepada kopi juga. Saya tidak tahulah di mana keistimewaannya kopi tenem ini, tapi saya ada satu kawan di KL, peminat kopi abadi. Memang dia ini adalah peminat tegar kopi lah. Satu hari dia mesti kena minum bergelas-gelas. Dan dia kata, dia telah cuba banyak kopi seluruh dunia ni kan, dia sentiasa mencuba sebab passion dia adalah pada kopi. Tapi dia kata tiada yang boleh lawan kopi tenem. So, saya yang jadi mangsa selalu. Setiap kali saya balik Sabah, saya kenalah membawa bekalan untuk dia, kopi tenem. Saya pun tidak tahu apa. Saya ni bukan peminat. I'm not a coffee person. So, I can't really say apa dia punya istimewa untuk kopi tenem ini. Tapi ramai orang, bukan dia saja tahu, ada ramai orang kata bahawa dia macam lain daripada yang lain. Saya rasa kenapa lainnya, sebab kopi tenem ini, dia memang banyak menggunakan kopi Arabica atau Arabica. Bukan Robusta. Tapi dia di tenem itu bukannya kawasan tanah tinggi tempat, dia adalah kawasan yang sedang-sedang lah. So dia punya suhu tu adalah tidak juga terlalu panas dan tidak juga terlalu sejuk di kawasan pedalaman. So probably faktor iklim itulah maka menyebabkan kita punya Dan satu lagi mungkin cara diorang. Saya difahamkan untuk kopi tenem ini cara memanggang dia punya biji kopi itu sebelum dia dikisar adalah slow. Dipanggil apa? Slow baking. Bukan juga slow cooking kan, tapi dia dipanggang dengan cara yang perlahan. Bila dipanggang dengan cara yang perlahan, maka kopi itu daripada kulit dia sampai ke dalam dia itu, maka dia akan terpanggang secara rata. Bukanlah kalau kita panggang dengan cepat, mungkin akan jadi di mana lapisan yang luar itu dia sangat terpanggang, tapi yang di dalam itu masih lagi kurang terpanggang. Kalau kita mau cepatlah, tapi kalau kita perlahan-lahan, maka dia akan sekata daripada itu. So the bitterness tu, sebab biasanya kalau kita lebih memanggang, itu yang akan jadi menyebabkan kopi itu pahit kan. Dan kalau yang di tengah-tengah tu pula tidak cukup panggang, maka itu juga yang memberikan bitter yang the other way, yang macam bitter tawar tau, yang macam tidak berapa sedap dia punya tu. Tapi kalau dia terpanggang dengan sempurna daripada kulit sampai ke tu, bila dia grind itu apa semua, kita dapat rasa yang sekata. So probably that is the secret of kopi tenem lah. Memang dia jaga tu. Dan tapi di Sabah ini ramai juga yang mengaku kopi tenem tapi bukan daripada tenem. So kena berhati-hati juga sebab kena tengok kopi tenem yang original. Yang kedua adalah Sabati. Sabati ini saya suka bercerita pasal Sabati ini sebab ini datang daripada tempat saya. Sabati ini pun special. Saya tidak tahu apa specialnya sebab saya pun I'm not a tea person. Saya ni lebih kepada saya suka juga tea tapi saya suka tea herba dan saya suka tea teh hijau. Tetapi yang dihasilkan oleh Sabati adalah black tea. Black tea, they don't produce green tea at the moment. Itu adalah black tea. So saya pun tidak berapa, itu adalah teh yang saya tidak berapa minum. Tapi saya bawa ini, kawan Arab saya, suka betul. Sampaikan setiap masa saya di Jeddah dulu kan, saya dulu di Jeddah 2 tahun. So kalau saya cuti tu, sama tu balik, mesti pernah sekali tu saya bawa tu sampai 40 kotak 40 kotak Sabah tea tu, 40 kotak besar tu. Sebab dia tidak tahulah dia sangat suka. Dan kita mesti ingat kalau orang Arab cakap, your tea is good, it's really really good. Sebab tradisi teh ini orang Arab ini sama macam orang Jepun. They have this natural talent of macam mana mau merasa teh itu kan. Tapi Jepun more on herbal punya tea. Sedangkan Arab ni adalah black tea. Memang diorang tu adalah orang black tea. Sama macam orang Perancis, we can really trust their taste when it comes to wine. Sebab they are living in that culture kan. Sama juga orang Arab ini, tea is their culture. So kalau dia kata bagus tu memang bagus lah. So Sabati. Jangan lupa cari Sabati kalau datang ke Sabah. Sabati dan kopi tenem. So habislah sudah tentang kulineri Sabah.
So sekejap lagi kita akan masuk ke trivia yang terakhir. Trivia yang terakhir. Iaitu Mekah. Tapi sebelum itu saya mau kita rehat dulu sekejap. Saya pun mau minum dulu. Lepas tu saya cek dulu, mana tahu ada orang yang mengumpat di sini yang saya perlu balas. Umpatannya, saya tengok dulu kita rehat dulu sekejap Tiada pun sebarang soalan. Thank you Dr. Soba. My friends from Unimas, Dr. Soba. Headgear very nice katanya. Sebenarnya saya punya ini dipanggil sebagai sigah. Dia dilipat mengikut kaedah lipatan community Kadazan Dusun. Tapi material dia adalah batik. Betul, batik. That is not the authentic material for Kadazan Dusun punya sigah lah kan. Tapi batik saja yang saya ada. Saya pakailah batik. Ini daripada Naga. Apa nama makanan yang saya makan di rumah dulu itu? Yang ada udang jeruk kah? Oh, okey. Yang ada udang tu. Okey, itu namanya adalah hinata. Hinata ini adalah sama dengan hinava. Hinava ini adalah klasik bagi Kadazan. Diorang yang biasa they are very good in making hinava. Hinava ini adalah ikan mentah. Kemudian ikan mentah itu dia mentah tetapi dia dimasak dengan perahan limau. Lepas tu letak bawang, letak perasa, letak garam, letak gula sikit, lepas tu letak lada dan juga beberapa bahan lain. Jadi isi ikan itu dimasak oleh perahan limau. Dan memang macam sedap lah macam ni. Itu adalah hinaba. Tapi hinata pula exactly the same method tetapi menggunakan udang atau gipan kalau dalam bahasa ni. And this is very popular among the Lotud people. Di kawasan Tuaran inilah ramai Lotud kan. Dan mungkin juga di kalangan Dusun Tindal dan Dusun Kimaragang di Kota Belud dan juga Kota Merudu sana. Tetapi memang this is not a typical culinary for Kadazan for Dusun Bundiliwan where I come from di Ranau tu. Sebab kami memang tidak ada gipan dan kami juga tidak ada ikan. Sebab ikan yang di sungai itu tidak boleh, ikan di sungai tidak boleh dihinavakan, tidak berapa sesuai. Sebab dia ada bau sikit kan dan satu lagi isi dia tidak lebar-lebar. Tetapi ikan di sungai ataupun di darat itu sesuai untuk dibosaukan. Sebab itulah Dusun Bunduliwan, they are very, very good and they are skillful when it comes to bosau. Bosau ini adalah menjeruk ikan lah, jeruk ikan. Dia macam pekasam. Pekasam lain sikit lah. Bosau ini, tiada lah yang sinon. Tapi basically bosau ini adalah jeruk lah, jeruk ikan. Okay. Pertanyaan Naga, saya sudah jawab Ambuyat, Nato. Wah, kopi durian. Ingat lagi kopi durian kita dulu. Tapi kuih cincin yang kena komersial. Okey, ini daripada kawan saya Shazi nama dia di sini. Tapi kuih cincin yang kena komersial sekarang tidak macam dulu. Dulu isinya tebal rangup di luar rambutnya. Betul, saya sangat setuju. Sebab itu saya dulu sebenarnya adalah peminat kuih cincin, serius. Kalau dulu, kuih cincin ini bukanlah sesuatu yang biasa di Ranau because we don't really, we are not, macam saya kata tadi, orang Kadazan Dusun ini memang dia bukan begitu dia punya tradisi kuih-kuih dia kan. Tapi setiap kali ada kakak saya ataupun saya punya parents PKK, saya kata saya mau kuih cincin. Dan kuih cincin dulu memang sedap. Dia punya dia punya isi dia adalah tebal dan juga dia punya dia lembut dan dia punya kulit dia itu macam nipis saja, macam rangup. Sekarang ini kulit dia itu punyalah tebal. Lepas tu di dalam dia itu keras lagi. So bukannya rasa macam
makan kuih cincin tapi rasa macam makan batang kayu kadang-kadang. Maaf lah kepada orang. Tapi walau macam mana pun sebenarnya masih ramai yang boleh membuat kuih cincin yang bagus lah. Cuma kena pergilah. Kalau pergi di kedai-kedai ya, di KK ya, terutama daripada orang Semenanjung if you want to buy kuih cincin, actually kita boleh minta testing tu. Boleh minta testing. According to our test kan. Dia boleh tu, dia ada sampel untuk ditest. Dan biasanya diorang tidak akan bohong. Dia tidak akan bagi kita test lain, lepas tu yang dijual itu adalah lain. So always, if you are not sure, always do that. Tapi betul, saya setuju bahawa kuih cincin dan juga kuih pinjaram dulu-dulu adalah jauh lebih baik. Sekarang ini macam kurang sudah skill orang. Senang je. Senang saja kelupis itu. Ialah, dia ni Sazi ni. Memanglah senang bagi orang yang biasa sebab that is their tradition daripada community di sana kan. Tapi macam saya ni, ayo. 2 kali saya cuba, 2 kali tidak jadi. So sekarang ni saya putus asa sudah. Saya tidak mau lagi buat kelupis sampai bila-bila. Serius. Okay. Dia kata rajin-rajin baca komen time buat live. Inilah saya baca komen ni sekarang ini. Ni daripada kawan saya Maria daripada UMS. Bukan orang India ke pandai pasal teh ni? Betul, orang India juga pandai pasal teh dan orang Arab juga. Tapi I would trust the taste orang Arab ini when it comes to tea and coffee berbanding dengan orang India. Kenapa? Sebab orang Arab ini, diorang ni adalah, dia dekat dengan Eropah atau dekat dengan Asia. So pertembungan budaya kopi dia itu adalah yang daripada Eropah yang dikontemporarikan pada sekitar zaman pertengahan dulu dan daripada Asia yang mana original dia. So because of that rich blend, so I trust them better lah. Dan memang kopi Arab pun lebih sedap daripada kopi India. Saya pernah cuba kopi atau teh India masa saya pergi India dulu. Dan masa di Arab, kalau minum teh Arab atau kopi Arab, mana-mana lah yang betul-betul yang otentik kan, dan dibuat dengan ni, wah, segar. Saya selalu kalau masa di sana, saya belajarlah minum-minum ni sebab dia selalu memberi saya kesegaran, inspirasi. Even though I'm not really a tea or coffee person lah. Pernah makan durian merah? Pernah. Kalau durian merah yang sukang dan juga dalit itu kan, kuih ardam. Apa pula kuih ardam ni? Hinempuka. Hinempuka. Sekejap, CSM. Hinempuka ini adalah makanan letut kan? Kalau saya tidak silap lah, hinempuka. Bukan kadazan saya rasa. Hinempuka ini saya pernah makan masa saya melawat. Dulu kami buat lawatan ke Datuk Marshall. Datuk Marshall ini adalah ayah kepada YB Datuk Daryl. So masa itu kami ada perbincangan tentang kami sedang buat kajian tentang isu bahasa lah kan. And Datuk Marshall is one of a very resourceful person when it comes to Kadazan punya bahasa. So kami datanglah di sana. Dan masa tu saya rasa saya dijamu dengan hinempuka kalau saya tidak silap. Saya suka hinempuka ni. So sebenarnya poin dia, kulineri Sabah ni banyak juga. So jangan rasa inferior. Geram saja saya kan bila orang Sabah ditanya apa makanan yang tipikal untuk Sabah, yang saya merasa macam di Sabah ini macam tiada lah, macam tidak macam di Semenanjung. Di Semenanjung ada macam-macam, rendang lah, laksam lah, laksa lah, bla bla bla, macam-macam. Di sini pun sebenarnya banyak kan. Tapi kita kena rajinlah menggali macam-macam. Okay. Hinempuka tu betul. Dia kata hinempuka adalah pinampang, betul. Daripada Julita Gunau. Thank you. Ada satu tu yang lotut punya dulu saya makan. Dia adalah daripada pulut. Lepas tu dicicah dengan, kalau saya tidak silap, dengan air kelapa. Dimasak dengan air kelapa. Dia kata dimasak dengan air kelapa. Saya tidak tahu apa nama tu. Tapi yang itu pun sedap. Saya rasa itu pun boleh dikomersialkan. Sebab dia ada keunikan dia. Dan rasa dia adalah universal. Dia bukanlah macam pelik sangat. Maksud saya yang
saya rasa siapa-siapa pun kalau makan ni boleh ni. Macam itulah. Okey, sekarang ini bolehkah kita masuk ke trivia yang terakhir, iaitu Mekah. So untuk Mekah ini pun saya ada 5 juga trivia. Trivia yang pertama adalah tentang konsep umrah. Ramai orang sebenarnya tidak tahu tentang konsep umrah tau. Ingatkan dulu pernahlah jadi, saya tidak mau sebutlah nama ahli politik itu. So kalau saya sebut nanti sama ada orang menuduh saya adalah anti kepada ahli politik itu, ataupun orang menuduh saya pro kepada politik itu. Nanti orang kata, wah tengok tu ahli akademik UMS ni bukan main lagi partition punya orang kan. So ini contoh saja. So seorang ahli politik ini yang juga merupakan yang very visible lah, maknanya semua orang kenal. So semua orang memang sibuk lah mau ambil tahu apa-apa yang dia buat kan. So dia pun pergi buat umrah. Hari ini dia pergi buat umrah, hari ini dia jalan. Lepas tu besoknya tu, malam besoknya itu dia sudah ada majlis di Kuala Lumpur. Maksudnya macam sehari sajalah kan, pergi balikan begitu. So orang pun mencemuh lah, kecam lah dalam Facebook tu. Dia kata kalau nak menipu pun menipulah dengan cara yang bijak. Dia kata mana ada orang umrah pergi 1 hari kan, atau 2 hari. Selalu paling-paling kurang pun adalah 7 hari. Betul lah, kalau kita daripada Malaysia, biasanya trip umrah kita tu yang disusun oleh ejen, biasanya minimum pun dalam 7 hari atau lebih daripada itu. Tetapi itu sebenarnya bukanlah umrah, itu adalah keseluruhan trip itu. Kita anggaplah itu sebagai trip keseluruhan dia untuk ziarah ke Tanah Suci. Tetapi untuk umrah itu sendiri sebenarnya sekejap saja. Saya tahu sebab saya dulu tinggal di Jeddah kan. Jeddah ini jarak dia dengan Mekah hanyalah lebih kurang dalam 45 minit. Kan? So kalau saya mau pergi buat umrah tiap-tiap hari pun boleh. Sebab 40 minit pergi, 45 minit balik. So lebih kurang katalah dalam 2 jam lah kan. 2 jam perjalanan balik saja kan. Kemudian untuk melengkapkan rukun umrah itu sendiri, umrah ini rukun dia sangat ini saja, niat, lepas tu kita pakai ihram tu, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i daripada Bukit Marwah ke Bukit adalah 2 bukit itu kan yang berlari anak tu. Lepas itu, lepas kita berlari anak di 2 bukit itu, kita tahallul, iaitu gunting rambut. So habis. Saya bagi tahu rekod saya untuk buat umrah paling cepat. Tapi ini bukanlah sebab saya niat saya mau buat rekod tapi kadang-kadang bila saya pergi buat umrah di sana, saya buat dalam tempo 50 minit. Bermakna saya lengkapkan tawaf 7 kali, lepas tu sa'i itu bergerak tu apa semua tu, dan kemudian tahallul, semua itu saya dapat habiskan dalam 45 minit. So 45 minit, lepas 45 minit itu saya baliklah ke ni. So basically kalau kita mau buat umrah itu sahaja. Jadi kalau kita datang daripada Malaysia, kalau kita ambil penerbangan, contohnya hari ini saya mau pergi Mekah saya ambil penerbangan pada petang contoh ataupun tengah hari lah. Tengah hari saya buat penerbangan sampai di Jeddah kan, airport dia pada waktu malam. Mungkin dalam pukul 6 ataupun sebelum pukul 6 petang lah. Kemudian terus pergi ke Mekah dalam lebih kurang 45 minit dan terus buat umrah kan berapa jam saja. Lepas tu balik ke hotel dan hotel tu mungkin di Jeddah. Lepas tu besok tu ambil balik flight ke Malaysia kan. So boleh saja pun. Sebenarnya tidak ada isu. Boleh. Sangat boleh. Tidak perlu 7 hari, tidak perlu 3 hari. Ini kadang-kadang ni kan kita tidak memahami rukunnya. Kita cuma kadang-kadang melihat kepada kebiasaan orang. Kemudian kebiasaan itu kita jadikan sebagai penanda aras untuk itu sendiri. Umrah itu sendiri. Sebab tu kadang-kadang dulu masa saya di Jeddah kan, saya bercerita dengan kawan-kawan lah. Jadi minggu ini berapa kali lah kamu pergi umrah? Ada sekali itu kan masa awal-awal dulu saya semangat lah hampir setiap kali. Saya kata, minggu ini saya pergi 5 kali. Dia pun kata, macam mana kamu boleh buat 5 kali dalam dalam 1 minggu? Biasa orang kan, sedangkan orang yang ikut trip itu pun sebenarnya bila diorang 7 hari di sana, diorang buat banyak kali tu umrah. Banyak kali.
Dia beberapa kali dia buat. Sebab yang penting macam saya kata rukun tadi itu. Okay, itu adalah tentang umrah. So jangan lagi mencemuh orang kalau ada orang pergi buat umrah, lepas sehari dia sudah balik di Malaysia. Dia kata umrah dia uh, tidak sah lah, menipu lah, apa semualah. Okay. Yang kedua adalah saya tidak berniat untuk merendah-rendahkan sesiapa. Saya juga tidak berniat untuk mencemuh tanah suci kita. Tapi sebenarnya macam inilah. Kalau kita pergi ke tanah suci, ini trivia yang kedua. Kalau bolehkan kita elakkan daripada terlalu taksub mahu memegang batu Hajar al-Aswad itu. Sampai sanggup bertolak-tolak, bertendang-tendang, bersesak-sesak untuk mau pergi memegang. Kan? Sebab ramai orang memang macam tu. Kalau daripada, saya ingat lagi dulu kan, ada kawan saya, masa saya tinggal di Jeddah dulu, ada kawan saya daripada Malaysia, dia kata datanglah sini, saya di Mekah ni sekarang ini, saya sedang buat umrah ni, datang di sini ni, kata. Okey, datanglah. Lepas tu bila sampai di sana, dia kata, alamak saya sudah 3 hari di sini, besok kami mau pergi Madinah sudah, besok kami mau pergi mana, tapi saya belum lagi dapat sentuh Hajar al-Aswad, dia kata. Saya sedih lah, macam mana saya macam tidak dapat. Hari ini saya mau buat juga, saya kena bertungkus lumus juga. Sampai begitu bah. Jadi tapi sebab saya faham apa yang dia rasa dan dia bukanlah berada di sana, so kalau dia rasa benda itu penting pada dia, tidak maulah saya sentapkan pula, itu tempat suci kan, tidak maulah saya sakitkan hati dia, so saya iakan sajalah. Tapi sebenarnya itu semua, itu bukannya rukun pun. Dan kenapa saya kata bahawa penting sebenarnya kita letak kesedaran, kita jangan terlalu tu sebab sebenarnya yang menyebabkan proses untuk tawaf itu menjadi lambat adalah disebabkan orang mahu pergi menyentuh Hajar al-Aswad itu. Kalau tidak ada perebutan-perebutan yang begitu, tawaf itu akan berlaku dengan lancar. Tapi disebabkan ada keinginan yang begitu, maka sepatutnya dalam 1 jam, kita boleh habiskan contohnya, contoh saja, bukan kiraan tepat. Katakanlah sepatutnya ada 500 orang dalam 1 jam tu boleh tamatkan pusingan tawaf sebanyak 7 kali itu. Sepatutnya. Tetapi disebabkan kegairahan untuk mau juga menyentuh tu menyebabkan ada sekatan, tersekat, orang jalan ke arah itu akan jadi macam terberhenti, jadi dia tidak lancar, maka menyebabkan dalam tempoh 1 jam mungkin kurang daripada separuh, mungkin hanya 250 orang sahaja yang boleh menghabiskan tawaf dalam tempoh yang sepatutnya. Mesti ada yang akan cakap sini, suka hati diorang lah, kalau lambat pun lambat lah, apa pula yang kau mau menyebut, orang mau datang di sana kan, yang penting setakat ini orang pergi di sana dan dapatlah menyempurnakan dia punya tawaf itu dan sebagainya. Ya, kita boleh cakap macam tu. Tetapi isu dia adalah pada masa haji. Tahukah anda kenapa setiap negara ini ada kota untuk orang pergi naik haji? Misalnya untuk Malaysia, sebab kita ada 30 juta penduduk, maka kita hanya boleh setiap tahun hanyalah 30,000. Tidak boleh lebih daripada itu. Ada kota. Dan disebabkan ada kota inilah, maka akhirnya menyebabkan orang, nasib baiklah saya sudah naik haji masa saya di sana. Kalau saya tidak dapat naik haji masa saya di Jeddah dulu, tahu bila saya punya giliran untuk naik haji? 2050 tu saya sudah tua kerepot. Saya sudah bongkok-bongkok baru boleh pergi di sana kan. Disebabkan ada kota itu, dan kota itu panjang kan, dan akhirnya orang sudah tua baru pergi di sana. Bila sudah tua datang di sana, itu yang orang Arab kutuk-kutuk kita tu. Tahukah kawan saya di Arab dulu tu selalu bising. Dia kata apalah orang Malaysia ni, orang daripada India ni sudah mau mati, sudah tua, kederat macam tu baru mau datang buat haji. Jadi lambat jalan, lepas tu ramai yang meninggal sebab tidak tahan haba dan menyusahkan banyak pengurusan lah. Tengok macam kami ni. Umur 5 tahun, umur 6 tahun sudah pergi. Yalah, kamu tiada kota kan, bolehlah pergi. Masalah dia, kita ni ada kota. Dan kota itu ikut giliran-giliran dia kan. Okey. Kenapa dibuat kota? Itulah sebab pada masa musim haji, dia ada tempoh-tempoh dia untuk kita menyempurnakan rukun itu kan. Terutama sekali rukun tawaf.
Kalau kita tidak dapat sempurnakan rukun tawaf itu dalam tempoh tertentu itu, maka haji kita tidak akan sah. Dan pihak Arab, pengurusan Arab Saudi telah pun buat kiraan bahawa dengan tahap kelajuan orang bertawaf, dengan tahap kelajuan begini-begini, 1 jam hanya berapa ribu orang sahaja yang boleh menghabiskan tawaf itu, dengan mendapatkan kiraan itu, maka dia agihkanlah. Jadi setiap negara hanya boleh sekian banyak ini, sebanyak ini. Sebab kalau kita ambil lebih daripada kuota ini, maka bila sampai di sini akan ada kumpulan yang sangat banyak yang tidak dapat menyempurnakan hajinya, because there is no way they can complete their rukun, terutama sekali tawaf itu. Yang melontar batu, ataupun di Mina, Muzdalifah tu, ataupun di Padang Arafat itu, Padang Arafah itu semua okey. Dia luas, kita boleh nikah lagi. Tetapi punca kenapa perlu ada kota itu adalah disebabkan oleh tawaf itu. So maksud saya di sini macam ni lah. Kalaulah kita semua ini tidak taksub sangat mau pergi memegang-megang Hajarul Aswad itu kan, kita tawaf saja macam biasa, maka lebih ramai orang dapat tawaf, menyempurnakan tawaf dia dalam tempoh 1 jam. Dan dengan kiraan yang baru yang lebih ramai ini, mungkin kota kita bukan 30 juta, tapi 60 juta. Kan? Jadi tidak payahlah ada yang menunggu sampai umur 70 tahun baru boleh pergi naik haji kan. 70 tahun, matilah di sana kan dengan panasnya lagi apa semua kan. Kalau boleh kita pergi itu masa kita masih sehat, gagah kan. Baru kita dapat betul-betul menikmati perjalanan spiritual itu dengan sebaik-baiknya. Saya minta maaf, bukanlah saya kata yang sudah tua-tua itu menyusahkan apa semua. Tidak. Poin saya di sini ialah kita jadi begitu disebabkan oleh kota. Dan kota itu pula disebabkan oleh ketaksuban kita sendiri untuk, itulah. Saya selama 2 tahun di Jeddah dan berkali-kali pergi buat umrah. Saya tidak pernah sekalipun dapat pegang batu Hajarul Aswad tu. Sebab saya tidak mau yang bertolak-tolak tu kan, mau pergi pegang tu sampai kena bertolak-tolak. Saya tahu. Sampai kan ada satu ni kan, kawan saya tu sampai hilang dompetnya. Tidak tahulah diragut oleh siapa-siapa lah kan, sebab terlalu bertolak. Mungkin orang tu marah sangat sebab dia mau nolak juga, sebab dia mau juga sentuh, maka itulah jadi begitu. So itu adalah tentang, saya kata adalah mitos Hajarul Aswad. Dan kadang-kadang tu kan, sebab itu juga kadang-kadang kan ada orang bila tengok tu kan nampak macam orang akan cakap macam seolah-olah itu adalah pemujaan berhala. Mungkin juga sebab saya juga pernah bercakap dengan kawan-kawan saya di sana. Kadang-kadang ketaksuban kita yang begitu tu seolah-olah bahawa kita lupa bahawa kita datang di sana sebenarnya adalah pengabdian kepada Tuhan, bukannya pengabdian kepada batu itu. Dan bila saya kata begini, bukanlah saya kata itu there is no significance of that one, tapi kita kena faham kepada tujuan asal kita dan niat kita dan hubungan kita dengan siapa. Hubungan kita adalah dengan pencipta, ya. Ala-ala ustaz pula, banyaklah lepas ini PU pencetus ummah, semua lepas ni terpaksalah gulung tikar kena letak jawatan disebabkan sudah ada pencetus ummah yang lebih agung lagi di sini. Okey. Yang ketiga adalah trivia juga adalah keistimewaan lantai makmar di Mekah itu. Okey, di Mekah itu kebanyakan tempat dia sampailah di luar dan juga di tempat kita bertawaf di Kaabah itu dikeliling dia adalah lantainya adalah lantai makmar. Lantai mamar So imagine lantai mamar Kalau lantai makmar, lantai mamar apa sebutan dia? Mamar kah? Ini. Mamar kan? Marmar. Okey, lantai itulah, lantai batu tu daripada kualiti yang tinggi tu. Biasanya itu bila kena panas, dia akan panas, betul atau tidak? Terbakar kaki kita sentuh kan? Terutama sekali kalau di Arab Saudi, di mana suhunya kalau setakat 40 lebih, 40 degree itu dengan matahari terik itu biasalah, sangat biasa. Kadang-kadang sampai pun 50 kan. Sedang kita di Malaysia, kalau lantai itu adalah mamar kan, kemudian dengan
cahaya matahari tropika kita yang tidak sepanas mana pun, paling panas pun barangkali dalam 33 darjah kan. Mana kita boleh pijak lantai mamar tu, panas, terbakar kaki kita. Jangan kata mamar, kalau marmar, kalau lantai itu adalah tiles biasa pun terbakar kaki kita. Oh ya, baru Dr. Yasmin masuk di sini. Dia kata yang kopi itu sepatutnya istilah dia adalah slow roasting. Because we roast. Tadi saya kata slow baking, tapi sama juga lah batu kan. When we roast, basically we also bake that kan. Okay, tapi the right term is slow roasting. Dipanggang dengan secara perlahan-lahan. Okay, anyway, balik semula kepada cerita mamar tadi. Tetapi itu yang saya terkejut tahu dulu. Mula pertama kali saya pergi buat umrah di sana kan, saya buat tu waktu malam tahu, waktu malam. Sebab kawan saya bawa tu waktu malam. So memanglah tidak panas mamar tu kan. Jadi saya pun terfikir, macam mana lah kalau siang ni kalau mau pergi ni matilah. So saya tidak pernah mau pergi siang tahu, pergi di sana tu. Sebab saya rasa macam kaki saya tidak tahan. Tapi ada sekali tu kawan saya ada di sana, saya melawat. Saya tidak buat umrah, saya datang melawat dia sahaja. Tapi kebetulan kami limpas-limpas dari depan tu dan mamar tu kan. Dan actually macam tidak panas, sejuk tahu. So dia ada rahsia dia. Apa dia punya di bawah dia, macam mana dia orang buat apa dan sebagainya. Tapi itulah actually it is keajaiban engineering lah. Sebab saya rasa kalau kita guna tebatan ke apapun, panas dia tu masih lagi terasa. Ini memang kita selesa. Dia memang tidak panas langsung. Dan bayangkan dengan panas gurun punya matahari itu So itu satu trivia. So kalau yang pertama kali pergi di sana tu, janganlah pula kamu ke Barwana. Jangan pula kamu siap lagi bawa kasut, bawa selipar sebab kamu takut kaki kamu terbakar bila berjalan di atas mamar itu. Okay. Yang keempat adalah air zam-zam. Okay. Ramai juga orang yang sebenarnya, ini saya suka bercakap pasal air zam-zam ini sebab dia ada kaitan dengan bidang saya, geografi. Ramai orang tanya sebenarnya air zam-zam ini, kenapa kita ada telaga zam-zam di Mekah itu, dan kenapa setiap hari lebih dari beberapa million gallon dipam daripada telaga zam-zam itu, tapi dia tidak pernah kering. Dan begitu berterusan, berapa tahun sudah tu kan. Okay. Di mana datangnya air itu? Air itu datang daripada, kalau siapa yang belajar geografi dia tahu ada konsep aquifer. Aquifer ini adalah merupakan telaga takungan di bawah tanah. So dia macam ni di bawah tanah kita ni kan kadang-kadang akan bersusun-susun batu yang tidak telap air tahu, berselang-seli. Ada mula-mula kadang-kadang ada batu lembut, so air boleh masuk. Kemudian datang batu yang keras, yang mana air tidak boleh telap. So aquifer ini konsep dia adalah dia macam satu takungan. Di mana di bawah itu ada satu lapisan batu yang keras dan air tidak boleh mengalir sampai ke bawah. Dia akan bertakung di situ. Kemudian di atas ini ada satu lagi batu yang keras. So dia macam seolah-olah macam periuk lah di sana kan. Seolah-olah macam periuk tertanam di bawah tanah. So ada air di sana. Konsep yang aquifer ini juga berlaku untuk minyak. Minyak pun macam tu juga. So bila kita sedut minyak tu, actually kita sedut daripada aquifer itu. Now, isu dia macam keajaiban bagi telaga zam-zam ini ialah mana-mana aquifer di dunia ini, kalau kita ambil air dia secara berterusan, maka pada satu masa nanti dia akan habis kan. Sebab mungkin kadar kita menyedut itu lebih tinggi daripada kadar dia diganti kan. Tetapi ini bayangkannya di gurun bukannya di Mekah tu hujan setahun dia, saya bagi tahu saya belajar ni sebab saya klimatologi ini secara purata lah ada tahun-tahun tertentu memang ada banyak lah hujan dia, tapi ada tahun-tahun tertentu hujan pula sangat kurang, tetapi secara puratanya adalah dalam beberapa inci mungkin dalam setahun hujan di Mekah itu. So di mana sumber dia untuk mengganti air yang telah diambil orang, dibawa pulang ke serata negara kan? Tidak pernah
berkurang air itu. Kan, dia sentiasa ada walaupun ni. So, itu juga adalah salah satu keajaiban geografi di Mekah tu. Keajaiban geografi di mana aquifer itu. Dan selain daripada itu sebenarnya, ada lagi beberapa keajaiban geografi yang lain. Saya tulis ini dalam buku, ada dalam buku bukan travelog haji saya, iaitu pengalaman saya masa di Jeddah, saya ada juga sebut. Selain daripada itu, ada juga antaranya adalah keajaiban-keajaiban Mekah ini. Selain daripada ini, Mekah ini adalah satu tempat di dunia ini yang menyanggah semua hukum deterministik geografi. Hukum deterministik geografi ini ialah, dalam geografi ada satu yang dipanggil sebagai teori deterministik, determinism. Teori determinism ini kata bahawa untuk manusia membuat satu-satu pertempatan di mana-mana dan pertempatan itu akan maju dan merentas zaman, pertempatan-pertempatan itu mestilah memenuhi ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu itu adalah seperti dia dekat dengan laut, dekat dengan sungai, di kawasan yang rata, tanah pamah. Sebab itu semua adalah ciri-ciri geografi yang menggalakkan orang untuk datang beramai-ramai sana dan menghidupkan pertempatan itu. Itu juga adalah ciri-ciri keadaan di mana dunia itu atau tempat itu dapat memberikan sumber kepada manusia yang ada di sana. Kan? Tetapi Mekah ini tidak ada ciri-ciri itu. Tengok dia jauh daripada laut, orografi dia adalah bergunung-ganang, berbukit bukau. Mekah ini dia tidak rata, dia tidak macam Madinah. Madinah ini adalah tipikal pertempatan yang kita kata ni. Dia rata kan. Sebab itulah kalau kita tengok susunan bandar Madinah ini adalah lebih tersusun kan. Kita pergi Madinah, kita rasa macam wow, this is a very metropolis punya kota lah kan, dengan susun, dengan ni. Sebab dia punya topografi itu adalah bagus. Dia rata, sangat rata kan. Kemudian, dia pula berada di kawasan lebih utara daripada Mekah. Dia adalah di atas Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, di atas. Jadi dia ada pengaruh daripada sinoptik angin daripada Mediterranean, angin daripada kutub Arktik, dan dia memberikan suasana di situ tu, dia punya tu adalah nyaman. Kalau pada hujung bulan Disember itu biasanya ataupun masa autumn di sana, atau masa autumn atau masa spring. Dia punya angin kombinasi yang panas gurun daripada lautan Hindi dengan dingin daripada Arktik dan Mediterranean tu bila beradun tu sangat sedap. Tapi Mekah ini adalah tempat yang, siapa yang pernah pergi Mekah, dia adalah tempat yang orografi dia adalah sudahlah berbukit bukau, lepas tu dia sangat panas, garing sebab dia adalah gurun di mana pertumbuhan apa semua tu. Tapi kenapa tempat ini boleh bertahan beberapa generasi sampai ke sekarang, dia tidak nipun. Itu juga adalah salah satu keajaiban geografi. Bermakna dia menyanggah semua hukum pertumbuhan bandar seperti yang ada di dalam textbook untuk geografi lah. Sebab Mekah ini sebenarnya adalah ciri-ciri seperti Timbuktu. Timbuktu ini kan dulu dia adalah tempat yang sangat maju. Dia sangat maju walaupun ciri geografi dia adalah ciri yang not so favorable, sebab dia adalah pertemuan pedagang-pedagang daripada Afrika Utara dan Tanah Arab dan juga daripada benua Afrika di selatan itu. Diorang berjalan kan, dan Timbuktu itu adalah pertemuan di tengah-tengah. Sebab itu dia boleh maju. Tetapi apabila mod perdagangan itu telah berubah dengan adanya pelayaran dan sebagainya, dan ada tempat-tempat lain untuk berdagang, maka tidak lagi berlaku pertembungan itu, maka Timbuktu itu mati sebagai kawasan pertempatan. Sebab sebagai kawasan pertempatan, ciri-ciri dia melanggar semua hukum geografi. Mekah pun sebenarnya ada ciri-ciri Timbuktu. Dulu dia maju sebab dia adalah kawasan pertembungan bagi perdagangan. Tetapi bila perdagangan itu telah pun habis, tamat, dia masih lagi kekal. Kan? Masih lagi kekal. Dia tidak, hukum deterministik geografi itu tidak merobohkan dia. So itu adalah antara keajaiban geografi bagi Mekah.
Kalau kita mau cakap daripada sana lah, bermakna dia melanggar status quo hukum deterministik geografi itu. Okay. Okay, trivia yang terakhir untuk Mekah ini, itu adalah trivia yang keempat tadi. Trivia yang terakhir adalah tentang barang-barang yang dijual di Mekah. Saya bagi tahu, Arab Saudi ini tidak ada industri. Saya bagi tahu. They don't have industry. Kecuali barangkali industri makanan lah. Dengan industri perikanan. Sebab itu diorang melabur. Industri-industri lain tiada. Kenapa tidak ada industri di Mekah ataupun di Arab Saudi in general? Sebab dia sudah cukup kaya dengan minyak. 1/5 daripada takungan minyak dunia adalah dikuasai, adalah di tanah Arab Saudi. So that is a lot, sangat kaya. Itu yang pertama. Kedua, mereka menguasai satu bentuk pelancongan yang paling mewah di dunia, iaitu pelancongan ibadah. Kan, berapa ribu orang datang umrah setiap tahun? Berapa juta orang datang umrah setiap tahun? Berapa juta orang datang buat haji setiap tahun? And you don't have to do anything. Orang datang. Bahkan mereka terpaksa halang lagi, terpaksa letak lagi kota sebab terlalu banyak sudah. Tidak perlu melabur untuk buat iklan, tidak perlu melabur untuk buat tarikan, tidak perlu melabur untuk buat kemudahan-kemudahan, because whatever it is there, orang tetap akan datang dan berduyun-duyun. So itu adalah punca pendapatan bagi Arab Saudi. Free-free saja, ampai-ampai saja duduk di sana, orang bilang kan. Saya tahu orang akan berhujah, tapi diorang melabur juga untuk buat pengangkutan, seperti sekarang ini ada pengangkutan kereta api laju kan daripada Jeddah pergi ke Mekah. Lepas tu daripada Mekah pergi ke Padang Arafah pun sudah mula dibuat apa semua. Tapi dulu tiada pun itu semua. Dan walaupun tidak ada kemudahan semua macam tu, terpaksa berjalan kaki begitu jauh pergi Padang Arafah, tetap orang pergi juga naik haji kan. Maksudnya ialah diorang ni free-free saja goyang kaki untuk dapat duit itu. Sebab itulah tiada industri di Mekah, di Arab Saudi in general. Tetapi okey, sekejap, saya mau cakap apa tadi? Itulah yang saya mau balik. Sebab itu sebenarnya orang Malaysia ni kalau datang di sana tidak payahlah bila pergi buat umrah ataupun buat haji, berbondong-bondong dia beli itu. Tasbih beli sampai ratus-ratus tasbih dibeli. Beli jubah lah, apa semua-semua macam dah tidak boleh buat di Malaysia. Sebab semua barang-barang itu pun datang daripada China juga. Ada banyak barang-barang tu sebenarnya adalah barang-barang di kedai RM2. Tapi saya tahulah, saya faham apa sentimennya. Sebab bila kita beli itu kan at least kita boleh cakap, sebenarnya barang ini saya beli daripada Mekah. So, bagilah kan. Tapi actually it is the same thing. Tasbih yang kita beli di Mekah tu sama juga dengan mass produce tasbih yang ada di Jalan Masjid India. Semuanya datang daripada sumber yang sama. Kalau bukan daripada Bangladesh, daripada India. Kalau bukan daripada India, datang daripada China. So semua itu ni. Sebab they don't have industry. And if you really must, you want to buy something yang kita kata betul-betul made in Arab Saudi atau made in Mekah, maka satu ini sahaja. Setakat ini yang saya tahu, saya buat survey di sana selama 2 tahun saya di sana. Saya mau juga cari satu benda yang saya boleh kata, okay, I bring this from Arab Saudi and this is made from Arab Saudi kan. Satu saja. Sekejap saya naik pergi atas, sekejap saya ambil barang tu dan saya tunjuk. Okay. Ni, nampak ini. Tetapi yang ini pun saya mau bagi tahu bukan semuanya dibuat di Arab Saudi. Disebabkan sekarang ini benda ini bila orang tahu this is dululah masa saya ada di sana dalam sekitar 2012
Bila orang mula bagi tahu bahawa this is really authentic Arab Saudi, orang pun ramai yang mau membeli yang ini kan. Yalah, biasalah. Dan kilangnya pun tidak jauh daripada Mekah masa itu. So orang lagi lah mau kan, sebab tahulah datang daripada tanah suci. So mungkin kita rasa rahmatnya adalah lebih tinggi. So berebut-rebut lah kan. Tapi sekarang ini, yang ini pun ada juga yang di mass produce from India and also from China juga lah. So kena tanya betul-betul lah. Saya biasa dulu kalau saya pergi Mekah, saya tidak membeli yang dekat dengan sekeliling Masjidil Haram tu tahu. Sebab itu biasanya adalah merupakan penjual-penjual yang merupakan stok-stok baru. Banyak tu stok baru sebab laku kan di situ. So saya pergi ke kawasan pergi ke pinggir-pinggir lagi. Terutamanya di sebelah di mana tempat kita tahallul tu, ataupun di tempat kita berakhir sa'i itu. Keluar daripada gate tu ke atas itu saya panggil sebagai segmen Marhain di Mekah. Sebab di sana semua adalah kedai-kedai yang kecil yang sudah lama beroperasi. They have a lot of old stock di sana. Tapi sekarang ni dah tahulah sekarang ni macam mana kan. So probably you can never get macam yang saya dapat ini, yang authentic made in Arab Saudi. Okay. So itulah. So janganlah taksub sangat berduyun-duyun membeli apa semua tu hanya semata-mata sebab di sana. Even yang oud tu pun, yang minyak wangi yang Arab tu, yang oud tu pun banyak tu tidak dikilangkan di Arab Saudi. Mungkin adalah beberapa kan yang tu. Tapi you have to look itu dah. Dan satu lagi adalah tapi sebenarnya macam ni. Kalau saya tidak tahu sekarang ini, saya rasa kalau dulu-dulu kalau kita ada visa untuk umrah ataupun haji, visa itu hanya sah untuk pergerakan tiga segi daripada Mekah pergi ke Jeddah dan ke Madinah. Itu pun di Jeddah kita tidak boleh berkeliar. Kita cuma boleh berkeliar masa di Mekah dan juga di Madinah. Sebab itu memang kita punya visa khas. Kalau di Jeddah tu hanya transit sahaja. Dan bila transit itu maksudnya hanya sekejap saja sebelum pergi ke airport. Kalau tinggal beberapa hari di sana, kalau kena tangkap, habislah kan, kena deport tu. Tapi itu dulu. Saya dengar, sekarang ini saya sudah 2 tahun tidak pergi ke sana. Saya dengar sekarang ini visa umrah dan visa haji kita tu, kita boleh pergi banyak tempat di Arab Saudi itu. Mereka sudah mula menggalakkan pelancongan selain daripada pelancongan ibadat tu. Ialah diorang sedar bahawa harga minyak sudah jatuh kan. Jadi dia tidak berapa kaya sudah sekarang ini, so dia mencari agaknya revenue baru kan. So dia mula buka. So satu yang saya mau cadangkan, kalau ada peluang tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi Mekah atau pergi Arab Saudi, datang ke muzium kebudayaan Arab di Jeddah. Di Facebook saya ni ada satu album saya yang itu. So mungkin boleh search lah tengok. Wah, bila saya pergi di sana tu kan, rasa macam mau menangis tau. Sebab sebenarnya Arab Saudi ini dulu dia sangat kaya dengan kebudayaan. Muzium itu adalah satu rakaman tentang kebudayaan orang-orang di Arab Saudi itu dulu. Rumah dia macam mana keadaan di rumah dia, pakaian diorang macam mana, dan sebagainya. Pakaian dia bukan hitam dan putih sahaja, warna-warni dengan disulam-sulam. Pakaian lelaki dia pun very elaboratif. Lepas tu diorang ada kendi-kendi lah, macam-macam kendi yang dibuat daripada tanah liat, dan sebagainya. Diorang ada pedang yang very exotic, macam-macam lah bila kita masuk dalam rumah tu kan. Sayangnya, tradisi itu mereka tidak hidupkan. Maksudnya sekarang ini dia hanya tinggal sebagai museum. Tidak lagi ada orang di luar sana yang betul-betul boleh membuat itu. Sebab macam yang saya kata tadi kan, industri di sana sudah lama mati. No more industri. Yang baju-baju itu pun kalau kita pergi di Mekah sekarang ni, kita ingat baju tradisi orang Arab ni, Arab Saudi ni kan, hanyalah hitam abaya untuk perempuan dan putih, tob yang putih itu untuk lelaki. No. Actually itu adalah macam saya kata tadi, itu adalah yang
versi baru lah, versi modern. Sebenarnya dulu-dulu tu sangat ni. So habislah sudah. Itulah perkongsian saya, 5 trivia untuk Mekah. Tidak puas hati kah? Okey, sebelum saya menamatkan saya tengok kalau ada soalan-soalan yang saya boleh baca dan boleh saya jawab. Si Syazi tu, bukan saya tidak mau baca komen, tapi macam terlalu kecil. Kalau saya mau baca komen, terpaksa saya buat begini. Sebab saya punya di komputer ni dia tidak automatic dia scroll. Selalunya dia automatic scroll kan. Saya nampak komen yang sudah lama komen punya tu baru masuk. Okay, Kombos. Jen, thank you so much. Makanan tradisi daripada lotut tu tadi yang saya kata yang pulut tu dimasak dengan air kelapa atau isi kelapa tu adalah kombos. Oh sedap. Kombos itu sepatutnya dikomersialkan. Okey, Sapua dan Marwah, ya betul. Okey. Baking for cake lah. Yalah, okey. Marja cakap baking ni bukan untuk biji kacang. Biji kopi tu. Baking is for cake. Okey, fine. Okey, roasting lah, roasting. Jubah Mekah, kurma Mekah. Ya, betul. Jubah tu saya bagi tahu Zika Kamilia. Kalau jubah tu sebenarnya kebanyakannya itu tidak dijahit pun, tidak dibuat di Arab Saudi. Tapi kalau kurma ya, dan even kurma pun saya mau bagi tahu kurma yang banyak-banyak di sana tu bukan semua daripada Arab Saudi. Banyak tu adalah daripada Mesir. Sebab ladang kurma di Arab Saudi sendiri tidaklah terlalu banyak. Sedangkan orang berjuta-juta setiap hari datangkan dan untuk membeli. So, sebab itulah untuk membeli yang betul-betul daripada Mekah, maksud saya ada daripada ladang daripada Arab Saudi yang ditanam di Madinah, sebab orang kata kurma ajwa ataupun kurma Nabi itu hanya yang paling sedap hanya bila dia ditanam di Madinah, sebab that is the climate that suitable for that type of kurma kan. So kalau mau tu biasanya dia banyak dijual di Jeddah. Jangan marah sama ada dijual di Jeddah atau dijual di Riyadh. Normally daripada lokal tu akan dihantar ke Jeddah atau dihantar ke Riyadh sebab dia punya permintaan tu tidak berapa banyak kan. So the local produce can fill in. Tapi kalau yang di Mekah atau di Madinah tu sebab banyak sangat permintaan, sebenarnya banyak kurma itu ada yang datang daripada Afrika, ada yang datang daripada Mesir, daripada negara-negara Arab di sekeliling tu lah. No, bukan daripada ni. Tapi kurma is kurma kan, apalah sangat kan. Bukanlah saya mau cakap bahawa kurma yang ditanam di Arab Saudi itu lebih tinggi markatnya atau martabatnya, tidak. Tapi poin saya di sini ialah kalau niat kita bila mau balik sini mau cakap wah ini adalah kurma daripada Mekah, kurma daripada Madinah, poin saya sebenarnya saya mau bagi tahu bahawa tidak semestinya. Mungkin penjual itu kata oh ini kurma daripada sini, tapi sebenarnya tidak semestinya daripada Arab Saudi dan tidak semestinya daripada ladang-ladang di sekitar Mekah dan tidak semestinya daripada ladang-ladang di sekitar Madinah. Iskandar, jangan lupa follow and like page Kelab Pena UMS. Kepada pelajar-pelajar UMS itu dan juga kepada alumni-alumni, ada banyak pertandingan di sana. Saya pun tidak lama lagi akan menajah satu pertandingan yang akan diiklankan di Kelab Pena UMS. Jadi tolong like dan join page itu. Si Iskandar ini yang balik-balik membuat promosi. Okey, habis. Daripada kawan saya N Sabrina daripada Putrajaya, orang Sabah di Putrajaya. Nanti sambung sesi 2 pasal Tanah Suci. Boleh. Mungkin 3x5 saya akan datang. Mungkin saya boleh kata 3 topik itu semua adalah tentang negara Arab Saudi, Darul Ghazal. Sebab ada banyak cerita menarik sebenarnya di sana. Yang sisi-sisi itu kita tidak nampak, melainkan kita tinggal di sana.
Even pengalaman untuk, saya tahu ramai orang komplain tahu pasal saya ni, dan ramai orang sentak. Saya cakap, oh kamu cakap pasal pergi umrah, kamu cakap pasal haji dan pengalaman kamu begini. Tidaklah, saya pun selalu sudah banyak pergi umrah, bahawa pengalaman saya tidak begitu. Tetapi walaupun dia pun telah banyak kali pergi umrah, 2-3 kali pergi haji, tetapi pengalaman dia adalah mengikut tour agent yang daripada Malaysia. So, kita punya pengalaman itu adalah dalam domain itu sajalah. Sebab mesti ingat tour agent daripada Malaysia ataupun tabung haji, mereka ada peraturan yang rigid demi untuk keselamatan. There are only certain things that you can do. Kita tidak boleh pergi suka hati, pergi merata-rata kan. Kalau tu dia ada peraturan dia. Tetapi, macam saya dulu, saya di Jeddah, saya pergi tu memang individu. Saya naik haji pun individu. Betul ada tour. Saya ikut tour lokal tu. Tetapi tour lokal tu dia bukan macam tabung haji tahu, dia atur-atur semua. Saya pergi melontar di Jamrah, saya pergi di Muzdalifah tu dengan kawan-kawan saja, masing-masing saja. Bukannya dengan grup-grup yang sama tu berduyun-duyun dengan bendera di kepala, dengan tanda di lengan supaya nampak satu grup. Tidak. Kami ni bercempara. Masing-masing saja. Pergi umrah pun macam tu juga. Take your own time, pergi di sana. Kadang-kadang sebelum pergi buat umrah tu, saya pergi berjalan dulu, pergi jauh di kawasan yang di sana tu, kadang-kadang untuk minum. Sebab saya tidak suka minum sangat di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan tu, sebab kadang-kadang saya malas. Bukanlah saya menyombong, tapi kadang-kadang saya malas jumpa dengan orang-orang Malaysia, terutama kalau tiba-tiba yang saya kenal. Sebab kalau saya pergi Mekah, panas kan di gurun itu. So biasa memang kalau saya pergi buat umrah, memanglah saya akan pakai ihram lah. Dan ihram saya adalah daripada rumah. Sebab Jeddah tu kawasan nekatnya adalah di rumah tu. So daripada rumah saya pakai ihram. Tapi habis saya tahallul, biasanya saya bawa beg dan saya tukarlah baju. Saya pakai t-shirt dengan jeans sebab saya lebih mudah untuk bergerak. Lagipun saya pergi di sana tu biasa saya naik bas, daripada bas yang kalau di sini tu kalau di Sabah dipanggil sebagai dipanggil pawong, bersempit-sempit di sana kan. So memang panas. So saya perlukan pakaian yang selesa. Pakaian yang selesa mestilah t-shirt dengan jeans. So kalau orang Malaysia kan kata, kamu ni datang Mekah, kenapa kamu macam mau pergi tengok konsert? Apa hal pula tengok konsert kan? Itu. So, saya selalu pergi di tempat yang jauh yang biasanya memang, lagipun tempat-tempat yang saya pergi ini tidak dikerumuni oleh orang. Mudah untuk saya membeli sebab dia memang outskirt. Biasanya yang ada di situ pun orang-orang lokal yang membeli. So, okeylah, itu sahajalah perkongsian saya pada malam ini. Saya harap, mau cakap peminat bukan. Saya harap semua yang mengikuti perkongsian saya pada malam ini mendapatlah sedikit sebanyak sembang 3x5 Dr. Ram. Dan 3x5 itu maksudnya adalah 3 topik dan setiap topik ada 5 trivia. So, kita jumpa lagi lah pada masa akan datang. Dan saya ucapkan selamat malam semua. Terima kasih kerana menonton. Okey ya? Okey. Rafi, saya mau keluar sudah ni ya. Nanti selalu si Rafi itu cakap main keluar saja, tiada apa-apa, bye-bye. Okey. Okey, terima kasih.